Kepada tuan-tuan dan puan-puan kena sudi bersama-sama dengan kita dalam sesi Let's Learn Futures webinar di mana kita akan bawakan satu topik mengenai berdagang seperti profesional, kepentingan psikologi perdagangan dalam pasaran FCPO dan FEPO. Tapi sebelum tu saya nak sound check dulu. Kod-kod kita ada sound apa? Sound problem ke apa? Saya nak minta you all komen, minta kerjasama untuk komen nombor 1 sekiranya you boleh dengar suara saya sebelum kita proceed. Takut nanti dah lama-lama dia belum tak dapat dengar. Okey, terbaik. Terima kasih kepada Mazia, Royan, Azam, Muhammad Aidil kerana sudi beri kerjasama dan terima kasih. Dan tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Bursa Malaysia kerana sudi menganjurkan kita punya sesi pada malam ni dan juga kepada Excellence selaku kita penganjur. Okey, terbaik semua. Okay, kalau sekiranya ada problem, ni you kena troubleshoot sikit. So, kena make sure you kena pilih option yang betul dan juga kena make sure you punya internet kuat lah. Especially zaman sekarang ni kan. Kalau internet tak kuat ni memang kena 5G lah jawapannya kan. Kalau ada problem memang kena troubleshoot. Seterusnya, kita nak minta tolong semua yang hadir untuk off you punya video. Sebab takut nanti mengganggu kita punya proses nak belajar pada malam ni. Takut nampak yang bukan pun satu hal juga. Kan? So, siapa yang dah turn on you punya video by default, kita nak minta tolong you all untuk offkan sekejap. Okay? So, saya bagi masa dalam mungkin 3 saat. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bagi kerjasama untuk kita punya ni. Melancarkan lagi program kita pada malam ni, okey? Dan seterusnya, kalau sesiapa yang ada soalan, maklumlah topik kita pada malam ni memang sangat-sangat menarik dan of course you akan ada macam-macam soalan, tapi macam mana nak tanya soalan dengan betul? Sebab takut nanti kita lepas pandang, nanti kita tak sempat nak address you punya soalan. So, 2 step saja yang you kena buat. First, you kena pilih Q&A, bukan button chat dia. You kena pilih Q&A dan make sure you select all co-host. Barulah kita nampak punya soalan nanti. Dan semua soalan nanti kita akan kumpul dan insyaAllah kita akan minta tolong kita punya speaker untuk jawab di hujung webinar nanti. Okay? Dan juga saya nak maklumkan kepada you all semua, kita punya sesi bukan setakat malam ni saja, kita ada macam-macam lagi. Kan, kita ada next session kita on the 31st October tentang trading psikologi. Lepas tu 7 November kita ada dalam Mandarin, 21 November pun kita ada dalam English balik. Kemudian last kita punya session dalam bahasa Melayu pada 28 November. Okay, so siapa yang berminat, you boleh scan kita punya QR code untuk daftar siap-siap. Dan juga pihak admin pun baru masukkan dia punya link. So, siapa yang berminat kena daftar siap-siap. Dan kenapa penting you daftar? Sebab nanti you akan dapat notification. You akan dapat email, ada yang dapat SMS, ada yang dapat reminder apa semua tu. Boleh add calendar siap-siap. So, nanti you akan dapat dia punya notification. Bolehlah attend kita punya session. Okay, so siapa yang berminat, log siap-siap. Sebab kita dah sampai ke penghujung kita punya tahun 2023 ni. So, siapa yang berminat memang kena rebut peluang ni. Dan semua ni percuma saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Just make yourself available on that date, on that malam tersebut. Dan kita attend. Okay? Selain daripada kita punya webinar ni, maklumlah webinar kita mungkin very time constraint. Kita ada sejam lebih saja. So, kita nak you all juga join kita punya online workshop. So kita ada 2 online workshop yang upcoming. Dalam bahasa Melayu kita ada pada 4 November. So, kita akan buat pagi petang. Kata macam part 1, part 2. Dan seterusnya, siapa yang berminat juga, dalam bahasa English pun ada. On the 2nd of December, sama juga ada pagi dan petang. Dan sudi saya ingatkan kepada you all semua, sesi online workshop ni hanya terhad kepada 50 peserta saja. So, sebab tu you kena daftar dan make yourself available on that date. Jangan daftar tiba-tiba tak turn up. Takut nanti kita rebut seat daripada orang yang betul-betul berminat nak daftar. So, make sure you siapa yang berminat ni, pergi landing page tersebut www.excellent.com/events dan daftar siap-siap. Dan kita jumpa nanti di online workshop. Okay? Inilah kita punya speaker yang kita memang sangat-sangat kenali, iaitu Dr. Muhammad Amiruddin bin Ahmad. Beliau merupakan graduan perubatan. Graduan perubatan. Kita kena tanya dia kenapa dia medical doctor tapi tak praktis. Dan beliau juga merupakan full time trader dan marketing rep. Macam-macam lah. Beliau punya pengalaman, jatuh bangun beliau, dan juga beliau dah buatlah banyak kelas gunakan nama trader jalanan. So, siapa yang nak connect dengan beliau, bolehlah nanti. Okay, so tanpa buang masa, saya nak jemput kita punya speaker pada malam ini. Dr. Amir ada tak kat situ? Tes.
Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jadi seperti biasa berjumpa lagi bersama saya pada malam ni. Terima kasih untuk yang attend webinar hari ini. Again saya bawakan sebuah tajuk tentang trading psychology. Sebuah tajuk topik yang maybe jarang ataupun orang tak minat sangat nak explore sebab rasa macam tak related dengan market. Sedangkan ini adalah topik yang memberikan impak besar kepada trading kita. So for serious traders, I would recommend untuk kita selepas ini pun kita terus delve in, terus menggali lebih dalam macam mana nak settlekan isu trading psikologi kita. Dan masih ada masa lagi, boleh juga kongsikan webinar malam ni kepada kawan-kawan untuk mungkin yang free nak join supaya ramai dapat manfaat daripada malam ni. Mungkin ini mungkin topik trading psikologi yang terakhir saya kongsikan selepas ni sebab penat kita nak prepare untuk topik-topik macam ni sebab dia agak detail dan mendalam sikit lah kita nak share tu. Jadi penat nak prepare. Kalau kita nak prepare tentang technical analysis dia mudah sikit sebab dia technical. Tapi psikologi ni dia ada beberapa sisi yang kita kena nak cover yang jarang orang cerita. So penat sikit, okay? So itu je lah point dia. Tapi sebab dia membawa manfaat yang besar, saya rasa rugi untuk saya tak cuba kongsikan topik ni kepada para trader semua sebab bagi saya dia akan mengubah kehidupan trading tuan-tuan dan puan-puan semua seperti mana dia mengubah dunia trading saya sendiri selepas saya fokus more kepada trading psikologi. Jadi malam ni kita akan fokus kepada macam mana topik ni seperti biasalah kita cuba ubah-ubah sikit. Tapi poin dia adalah macam apa kepentingan psikologi perdagangan kepada pasaran FCPO dan FEPO kita. Alright. Suara semua dengar? Lupa pula check. Test suara. Okay, semua clear. Alright. So disclaimer umum, tak adalah kita nak suruh jualan beli kan sebab dia tentang trading psikologi. Tapi apa pun, tak ada disclaimer macam biasa. Dan seperti biasa, malam ni dia bukanlah nak deep dive sangat juga seperti webinar saya yang lain. Tapi dia deep dive juga sikit. Saya macam tu lah style saya selalunya. Tak nak deep dive tapi akan ter-deep dive sikit. Tapi sebenarnya banyak lagi kita boleh gali. Kerana ilmu trading psikologi ni actually dalam. Perlukan pembacaan yang teliti. But make webinar malam ni seperti webinar saya lepas bagi satu spark. Untuk kita harapnya sedar yang inilah komponen-komponen penting untuk kita explore untuk settlekan masalah trading kita dan bukannya satu sisi yang lain ni. Apa benda dia? Nak kita tengok selepas ni. So sebelum itu, sebab saya nak tahu expectation, of course audience yang datang pada malam ni, jadi kalau boleh, boleh buka dekat handphone tu, pergi ke mentimeter.com, masukkan kod ini dan cuba share sedikit dalam seminit dua. Apa tujuan korang, tuan-tuan dan puan semua join sesi malam ni? Apa yang tuan-tuan dan puan semua nak belajar? Adakah mengharap untuk saya share macam mana indikator ke, teknik ke, setup ke, ataupun apa yang specifically nak belajar pada malam ni? Kita nak tengok, nak manage expectations lah. Okay, boleh tengok buka phone sekejap untuk yang tak driving. Untuk yang driving, jangan buka phone. Sebab mungkin ada yang tak tengok tajuk kan. Dia tak tengok tajuk, okay, ada free time, kita join je malam ni. Tengok sikit Oh, okay. Kita bagi 1 minit 2 lah Nak trade tanpa emosi, okay? Macam mana nak kawal emosi, psikologi dengan trading, macam. Dia punya ayat dia macam. Okay, tu tak sempat ni. Selalu terburu-buru dan tamak. Nak psikologi dan trading, okay. Making better judgement, alright. So saya suka untuk kita supaya kita punya apa yang saya nak share dan apa yang korang expect kita berada dalam satu level yang sama. Sebab seronok sebab saya nak share dekat orang yang memang trader yang memang tahu apa kelemahan mereka tentang psikologi, diorang dah jelas dengan masalah dan nak cuba cari jawapan kepada masalah.
So memang itu yang saya nak share pada malam ni. So bila kita ada satu clarity, satu kejelasan terhadap masalah kita, senang untuk kita terima lah, untuk kita belajar. Nah, kita tak adalah macam aku nak belajar teknik tapi join kelas psikologi. Dia berbeza. Alright, so nak letak stop loss tanpa takut. Okay, so let's go into details pada malam ni. Thank you kepada semua yang berkongsi. Saya appreciate. So 3 perkara yang kita akan pelajari pada malam ni, yang mana saya akan fokus actually kepada 2 benda. Yang pertama adalah 3 perkara yang membahayakan traders. Bila convert pada Melayu ni, dia jadi lain sikit bunyi dia. Tapi basically adalah 3 elemen ataupun 3 benda yang bagi impak besar, yang memberi impact kepada trading kita, yang a very dangerous thing lah kepada kita. So bila kita tahu apa benda tu, kita tahu detail dia, kenapa terjadi dan sebagainya, at least kita maybe boleh kawal benda tu daripada terjadi lagi pada masa akan datang. Ni 3 benda yang mungkin kita tak sedar berlaku, ataupun kita macam tak tahu, rupanya ini sebab dia benda ni berlaku. So kita tahu macam mana benda tu berlaku dan kita cuba elak benda tu daripada berlaku lagi selepas ni. Yang kedua pula adalah topik favourite saya sejak kebelakangan ni, iaitu tentang berfikir dalam bentuk probability, senjata seorang trader. So ini adalah satu approach baru yang saya cuba bawa kepada community saya juga, kepada student saya, yang mana ini macam satu hidayah dalam trading yang saya baru dapat, yang mana senjata trader ni sebenarnya bukanlah teknik, setup, indikator dan sebagainya. Ini selepas dia macam benda ni dah dibagi tahu secara direct lama dulu. Tapi kita macam dengar macam tu je lah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Tapi bila saya go deeper, dengar join courses, several courses, baca buku, baca pengalaman daripada top traders dekat dunia, saya nampak similarities dan rasa macam macam tu lah, macam aha moment. Yang betul, benda ni mungkin malam ni pun korang yang dengar mungkin ada salah, macam ni je. Tapi saya cuba bagi se-explain sedip yang boleh, supaya korang macam terjentik yang patutnya aku kena buat macam ni. Tak perlulah kita buang masa dengan benda yang sia-sia. Kita fokus kat benda yang memang bagi impact pada trading kita. So ini 2 benda utama yang saya nak share pada malam ni. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mental dan konsistensi seorang trader. Mungkin tak sempat sebab banyak poin daripada 2 yang atas tu, tapi kita tengok macam mana nanti. Alright. So intro pun dah lama Okay. So objektif malam ni, ada 2 objektif yang utama adalah saya nak tunjukkan kepada traders yang lebih banyak ataupun analisa market yang lebih baik. So ada 2 benda. Kita lebih banyak analyse market kan. Okay, hari ni aku rasa long, lepas tu nak short. Tengah hari kita tengok market lagi. Lukis, semua lukis. Okay, rasanya boleh naik turun. Ataupun analisa market yang lebih baik. Kita rasa macam, okay, aku dah belajar banyak benda. Aku dah belajar indikator A, B, C, D. Sekarang aku dah tahu dah, based on indikator A, B, C, D, market boleh naik turun, naik turun, sideways apa semua. Itu bukan penentu dan bukan solution kepada kita punya isu. Apa isu utama kita dalam trading adalah tak konsisten. Inconsistency dalam trading. Itu isu utama kita. Setuju kan? Semua? Kita tak konsisten. Ada masa profit, ada masa rugi. So isu utama kita bagi saya majoriti adalah sama lah. 90% daripada kita isu inconsistency. So belajar banyak teknik, lagi banyak kita analyse, bukan solution kepada masalah ni. So itu saya nak tunjukkan pada malam ni. Yang kedua adalah kita nak belajar berfikir. Saya nak cuba shift sikit mindset ni. Susah, dia agak susah untuk buat sebab mindset kita selama ni kita dah diajar dengan satu mindset yang satu mindset, satu view lah. Tapi saya nak cuba shift ke view yang lain. So agak susah nak tu buat. Tapi mindset yang saya nak bawa adalah kita kena berfikir secara probability. Dan itulah kunci nak bina winners mindset. Dan ini dah ditunjukkan, dibuktikan oleh many top traders in the world. Dalam stocks daripada Mark Minervini, William O'Neill, daripada futures market Larry Williams. Benda ni kalau kita baca buku mereka, baca komen dorang, kita akan nampak the similarities yang dorang share tentang rahsia kejayaan dorang. Teknik of course kena ada, itu adalah edge kita, adalah kelebihan kita in the long term, tapi similarities ni adalah
it is about probability. Bila saya kata probability, dia merujuk kepada risk management kita, money management kita. Yang sepatutnya banyak lagi yang kita boleh gali, bukan setakat simple punya, tapi banyak lagi. Yang saya pernah share juga sebelum ni lah dalam webinar-webinar lepas. So, tapi saya nak cuba bawa nak buktikan benda tu, nak buktikan. Alright? Dua objektif besar malam ni. So, kalau dapat dua objektif ni, tercapailah objektif webinar saya pada malam ni. So, yang pertama, kita tengok timeline kasar, secara kasar dunia trading untuk kita tengok macam mana kita boleh terjadi seperti sekarang. Okay, timeline ni macam sejarah kelas sejarah pula secara kasar. Sebelum 1970, majoriti traders kat dunia adalah bermazhab fundamental analysis. Pada masa tu, kalau kita cerita tentang RSI, stochastics, moving average, mungkin ramai orang akan kecam kita. Macam, kau ni tak betul ni technical analysis. Tak boleh guna ni. Masa tu kebanyakannya itu zaman-zaman Warren Buffett, Benjamin Graham, zaman kegemilangan fundamental analysis. Technical analysis tak begitu menonjol lagi pada masa tu. Pada 1970, sikit yang guna technical analysis dan dianggap gila. Ini Mark Douglas, dia cerita dalam buku dia. Dia kata dianggap gila kalau guna technical analysis, termasuklah oleh Wall Street dan major fund. So nak kata, kita macam tak boleh bayang benda tu sebab sekarang semua technical, sikit je fundamental. Daripada masuk, majority adalah fundamental. Nak tengok stocks akan naik ke tak, futures akan naik ke tidak, dia akan tengok based on fundamental analysis. Tapi late 70s dan early 80s bermula adoption TA dan makin ramai yang guna. So technical analysis semakin di-adapt kepada masyarakat, semakin ramai yang guna. Tetapi, kenapa masih ramai yang susah nak buat duit? Kita dah melalui pelbagai zaman daripada fundamental ke technical, tapi persamaan yang masih ada adalah ramai trader masih susah nak buat duit. So adakah dia masalah technical analysis ataupun dia masalah fundamental analysis? So sebenarnya ada beza antara satu realiti. Realiti yang kita rasa bila kita masuk dunia trading pada asalnya rasa macam ada unlimited potential untuk buat duit. Kita rasa, nampak kalau kita short ni, kalau short semalam, dua minggu lepas, bulan lepas, dah kaya aku. Kalau aku long 2 bulan lepas, aku hold setahun, dah RM1 juta ni. So, kita punya expectation, kita nampak market ni ada potential yang besar. Tapi, bila kita buat sendiri, kita trade sendiri, benda lain yang terjadi. So, reality yang berbeza. Dengan expectation, dengan apa yang terjadi dengan kita. So ini adalah masalah technical analysis. Bila kita dah buat analisis, kita tengok, aku rasa boleh long, aku rasa boleh short. Kita rasa sentiasa ada peluang nak buat duit. Dia bukan salah technical analysis, tapi dia memberikan satu, kita yang tersilap untuk ada satu expectation, analisis kita, banyak ni peluang nak buat duit ni, banyak peluang ni. Kita ada satu expectation macam tu. Tapi realitinya ada gap besar yang kita faham, apa yang kita faham tentang market, kita rasa kita dah pandai technical analysis dengan ability sebenar kita untuk transform knowledge tu kepada profit yang konsisten. So ini adalah ada knowledge gap. Ini juga yang dan bila kita buat analisis tanpa masuk, kita ingat balik kita analyse kan. Macam contoh sekarang ada chart depan saya, tengok crude oil, tengok FCPO, rasanya boleh short ni. Jadi short. Kita predict dia nak naik turun, bila kita predict tengok paper trade ke, jadi. Tapi bila kita masuk betul-betul, apa salah tak jadi. So dia, kenapa jadi macam tu? So Mark Douglas, dia namakan benda ni sebagai psychological gap. Dia psychological gap, yang mana ada satu gap di antara knowledge kita yang kita rasa betul lah ni dengan apa yang terjadi. So dia bukanlah masalah ilmu, tapi dia masalah satu lompong psikologi yang membuatkan trading ni antara satu skills yang sangat susah untuk kita master. Nampak senang, tapi sangat susah untuk kita master disebabkan psychological gap ni. So, keyword dia adalah psikologi . So, antara karakter, the ultimate karakter winner trader adalah ada dua benda ni. Dia kalau dia ada mindset dan attitude, dia akan bantu untuk kekal berdisiplin dan fokus dan yakin dalam semua keadaan. So, dua benda ni adalah dua benda, satu result yang kita akan dapat selepas kita fokus on the process yang saya akan cerita pada malam ni. Proses-proses ni kita kena lalu . Dan akhirnya, ultimate kita punya objektif adalah kita nak ada mindset yang bagus,
ada carefree mindset, kita rasa tenang masa trading, dan attitude. Maksudnya kita tidak bukan seperti typical traders lah. Kita ada attitude yang mana loss kita boleh terima, profit kita tak tamak. Macam itulah secara mudah dia. Supaya dua benda ni penting supaya kita tak termasuk dalam trading errors. Trading errors ni termasuklah macam FOMO ke, takut-takut nak masuk. So ini trading errors yang boleh disettlekan kalau kita ada mindset dan attitude ni. Tapi ramai yang masuk dalam trading ni, dia nak belajar tentang market. Dia hanya nak belajar tentang market, pasal bila saya kata tentang market ni tentang chart lah. Chart long, short dekat mana, indikator apa semua. Tapi dia tak nak belajar tentang attitude. Sikap, satu mindset, satu kepercayaan, belief. Apa mindset, kepercayaan, attitude, semua ni benda yang lebih kurang sama, yang penting untuk jadi consistent winner. So ini yang penting sebenarnya. Inilah benda yang kita nak kena ada. Dan inilah benda yang akan menentukan knowledge kita tadi tu digunakan dengan betul ataupun tidak. Tapi tak ramai yang nak belajar benda ni, tapi ramai lagi nak belajar tentang teknik sebab nampak lebih relatable. Okay lah, aku belajar teknik, kita mestilah dapat untung. Tapi dia tak nampak. Kalau attitude ni benda-benda tak nampak kan, benda-benda abstract, so dia tak nampak benda ni lagi penting untuk kita belajar. Sebab ni akan menentukan diri kita macam mana dan menentukan macam mana kita perceive, macam mana kita pandang, macam mana kita bertindak terhadap ilmu-ilmu yang kita ada. So belajar cara berfikir, malam ni kita basically nak belajar cara berfikir seperti seorang trader yang sepatutnya dan belajar untuk terima segala risiko yang ada. Dan inilah kunci menjadi trader yang berjaya. Okay, so Mark Douglas pernah berkata, so saya akan banyak quote Mark Douglas pada malam ni. I don't think I could put the difference between the consistent winners and everyone else. Dia tak boleh nak bezakan dah antara consistent winner dan orang-orang lain. More simply than this. Ini secara paling simple dah. The best traders aren't afraid. Orang best traders ni dia tak takut. They aren't afraid because they have developed attitudes that give them the greatest degree of mental flexibility to flow in and out of trades based on what the market is telling them about the possibilities from its perspective. So again, tentang attitude. So ini saya masukkan Mark Douglas sekarang. Kalau saya nak masukkan semua orang yang cakap tentang attitude ni, hari ini kita akan bincang satu je lah. Tapi benda ni common. So attitudes ni akan memberikan kita satu kebebasan, kita rasa tenang, kita rasa lebih senang untuk buat keputusan. Okay, aku rasa nak long lah. Okay, long. Nak short lah, kita short. Kadang-kadang kita yang biasa sebab kita punya attitude tu tak ada lagi, ada masa kita dah long. Lepas tu sepatutnya kita rasa, patutnya dia tak boleh long ni. Patutnya dah kena TP ataupun stop loss. Tapi kita rasa macam, tak apalah kita cuba. Aku rasa boleh lagi ni. Tapi dalam belakang kita dah tahu dah, alamak macam rasa nak turun lah. So, ini adalah mental, kita tak ada that kecepatan lagi, kepantasan untuk bertindak. Flexibility itu tak cukup kuat lagi dalam diri kita. At the same time, the best traders, Mark Douglas kata lagi, have developed attitudes that prevent them from getting reckless. So everyone else, semua orang takut to some degree ataupun another, tapi when they are not afraid, bila kita tak takut, dia ada dua sikap lah. Sama ada takut ataupun bila tak takut tu dia jadi reckless. Dia sebab tak takut sangat, dia buatlah apa yang dia suka. So or to create the kind of experience for themselves that will cause them to be afraid from that point on. So sebab reckless sangat membuatkan lepas tu orang takut. Sebab orang reckless ni, contoh sikap reckless adalah sebab dah winning streak banyak sangat. Okay, win, diorang jadi macam, okay, aku rasa aku dah pandai dalam market ni. Aku hari ni market akan follow aku. So dia masukkan daripada satu lot, trade 10 lot. Daripada ada stop loss, jadi hilang stop loss. So dia buat experience dan selepas tu loss besar dia akan jadi takut. So ultimately kita nak berada di tengah-tengah. Kita tak reckless dan kita tak takut. Kita nak menghalang diri kita daripada takut, jangan takut sangat dan jangan reckless sangat. Itu ultimate dia lah. Okay, itu point dia malam ni. So 95% of trading errors yang kita likely to make, yang membuatkan kita banyak hilang duit ni sebenarnya ada 4 benda. Sebab being wrong, kita takut salah, kita takut hilang duit. Takut FOMO dan takut leaving money on the table. So ini dipanggil sebagai 4 primary trading fears oleh Mark Douglas. Okay, so bukan nak kata kita tak perlukan market analysis ataupun methodology. Bukan maksudnya kita tak perlukan teknik. Tapi Mark Douglas kata market analysis is not the path to consistent results. Kita pandai dengan market analysis bukanlah jalan untuk dapatkan result yang konsisten. Bukti dia senang saja. Dekat luar sana kita ada banyak fund manager
tak kira lah daripada private mandate ke, unit trust ke tidak, ASB ke, tabung haji ke, tapi berapa ramai yang boleh bagi satu consistent result. Susah sebab pelbagai faktor, tapi orang semua ni fund manager adalah orang yang power dalam market analysis. Dari segi market analysis semua power. Tapi apa yang kurang? So dia bukannya masalah market analysis dah. Itu bukti yang very clear dah. Dan bukan di Malaysia saja, satu dunia. Benda ni terjadi satu dunia. Semua orang ada sijil dalam analisis, MSTA ke macam saya ada kan, ramai orang boleh dapat. Tapi itu tidak menjamin seorang itu akan menjadi trader yang hebat. Sebab itu bukanlah kunci dia untuk dapatkan result yang konsisten. Okay, so it will not solve. Sebab apa? Masalah kita bukanlah masalah analyze market, tapi masalah kita adalah masalah kurang confidence, kurang berdisiplin, tidak fokus. So macam mana dengan focusing dekat market analysis boleh settlekan masalah kita yang kurang confident ni? Dia tak settle lah sebab dia bukan masalah yang berkaitan satu sama lain. Alright? So, okay, so itu baru pendahuluan. So, tapi boleh faham ke apa yang saya cuba sampaikan? Rasanya itu pendahuluan dan kesimpulan lah kot. Okay, so kita baru nak masuk pada topik utama kita. So, ada 3 perkara yang membahayakan traders. Yang pertama adalah ketidaksediaan lah. Kita rasa tak nak buat peraturan, tak nak buat rules. Yang kedua adalah kita tak nak ataupun fail nak ambil responsibility. Dan yang ketiga adalah ketagihan kepada random rewards. Ini 3 benda utama. Okay. So yang pertama adalah tak nak kesediaan diri untuk buat peraturan. So yang pertama, trading ni kita nampak atraktif sebab orang nampak mudah dan nampak fleksibel nak buat duit dekat trading ni. Tapi benda ni at the same time adalah benda yang tanpa kita sedar mengeksposkan diri kita kepada danger dalam dunia trading. Kenapa masih ramai yang gagal kalau nampak mudah? So ini 3 perkara besar yang menyumbang kepada perkara ni, which is yang tadi tu. So saya share benda ni dan penting untuk kita tahu details dia sebab untuk kita settlekan masalah, kita kena tahu apa masalah yang ada. So the first step in solving a problem is to recognize that it does exist. So kalau kita tak tahu apa masalah yang kita ada, kita tak tahu macam mana nak settlekan masalah tu. So kita cuba fahami dulu masalah apa yang kita ada. Okay. So tentang rules, ni benda yang paling penting. So untuk kita function secara efektif dalam dunia trading ni, untuk kita betul-betul very berdisiplin, kita perlukan ada satu rules, satu peraturan dan boundaries untuk yang guide behavior kita. Apa yang kita nak buat? Bila ada setup, apa yang kita nak buat? Apa kita perlu buat? Kita kena ada satu checklist. Kena ada satu peraturan. Sebab apa? Okay. Simply sebab trading ni ada potensi yang besar untuk bagi kesan buruk dekat kita. Lagi tinggi dari anyone yang boleh imagine, especially untuk yang baru dalam trading. Sebab ada banyak jenis trading yang boleh bagi unlimited losses dekat kita. Bukan limited losses, unlimited losses. Maksudnya nak kata a very danger lah. Dia punya risiko tu sangat besar kalau kita tak ada undang-undang yang mengawal kita. Simply sebab apa? Contohnya dalam FCPO contohnya, kalau kita tak letak stop loss dan kita tak close position dan kita overnight dan kita short dan selepas seminggu harga naik 500 ticks, kita boleh hilang semua duit kita. So nak kata risiko loss tu dia bukanlah terhad pada 10%, 20% tak. Kalau kita tak ada rules yang set, okay, setiap kali aku trade, aku kena stop loss aku 10%. Dia boleh naik, tapi aku tak guna stop loss. Dia boleh menaik sampai habis duit kita. Ada method yang tak guna stop loss. Okay. Ini boleh masuk soalan nanti kita komen benda ni. Ada komen dia? So, kita kena ada structure yang nak guide behavior kita ni sebab dunia trading dan dunia dalam masyarakat kita yang biasa, dia berbeza simply in saying that dalam masyarakat kita ada undang-undang, ada rules. Kita buat salah, ada polis tangkap. Kita parking double park, kita parking tempat yang tak betul, kena saman. So, semua kita dah hidup dengan satu kehidupan yang memang ada undang-undang yang mengawal behavior kita. Dekat rumah sejak kecil kan, kita buat sepah ke apa, parents akan tegur. Dekat sekolah, kita ponteng sekolah, ada cikgu disiplin. Dan benda ni sampai besar pun ada. Sampai tempat kerja, untuk yang bekerja dekat office, ada orang yang tengok, HR ke tengok behavior kita. Tapi bila masuk dunia trading,
Ramai orang berminat masuk dunia trading ni sebab nampak freedom. Dia rasa freedom yang tak dikawal oleh sesiapa. Betul, itu satu kelebihan dalam dunia trading, tapi itu juga satu kelemahan yang besar dalam dunia trading. Disebabkan freedom itulah, kita rasa kita tak perlu buat apa-apa undang-undang untuk kawal behavior kita. So ini antara benda yang bila kita tak nampak benda tu, pentingnya ada satu guide yang kawal behavior kita daripada buat benda yang bodoh-bodoh, seperti tak letak stop loss. Kita akan termasuk dan kecundang dalam benda tu. So kita kena ada structure untuk guide behavior kita. Masalah tak ada rules. Malah tak ada rules. Dalam trading ni sebab freedom yang ada tu, dia tak ada rules yang bagi tahu pun kita kena start bila, kita kena stop bila. Dia berbeza dengan benda lain. Contoh, makan, kita kena kedai makan buka sampai pukul 10. Shopping mall buka sampai pukul 10 je. 10 tutup. Office akan start buka pukul ni. Tapi trading tidak. Kita boleh start anytime kita nak dan kita boleh stop anytime yang kita nak. So ini kita tak nampak benda ni, tapi ada satu kesan psikologi yang besar dekat kita. Sebab dia boundaryless. Tak ada boundary dan kita tak biasa berhadapan dengan environment macam ni. Kalau kita tak, sebab dia macam free sangat kan, kita tak biasa, so kita rasa kita boleh buat apa sahaja yang kita nak. Dan itu antara punca lah kenapa kadang-kadang kita kurang berdisiplin dalam nak follow trading plan kita. Sebab dia tak ada orang yang state, kau wajib letak stop loss, bila kau nak masuk entry, kau kena tunggu market sekian-sekian, kena tunggu setup sekian-sekian. Tak ada orang yang kawal benda tu. Tak ada orang yang boleh rotan kita, marah kita. Melainkan diri kita sendiri sahaja yang boleh impose benda tu dengan diri kita. Even gambling games dekat kasino. So malam ni untuk takut orang terkejut, banyak kita akan bagi banyak contoh tentang kasino, gamble. Sebab banyak persamaan dia dengan dunia trading. Yang membezakan adalah trading adalah ada produk syariah lah, gambling tak syariah. Tapi banyak persamaan lain yang kita boleh ambil iktibar dan belajar daripada dunia gambling ni, yang sama dengan dunia trading. Tapi dunia gambling ni pun ada built-in structure yang membuatkan diorang ni lagi selamat daripada trading. Sebab apa? Sebab contoh kita nak main blackjack. Untuk yang tak tahu blackjack ni macam main kad lah. Kita kena decide dulu, aku nak risikokan RM1, contohnya, RM200, $100, $200. Kita kena decide berapa yang kita nak risk, baru kita boleh main. Selagi kita tak set, berapa banyak duit yang kita nak taruhkan, kita tak boleh join the game. Tapi dengan trading tidak. Kita tekanlah long bila-bila kita nak, kita tak nak set berapa kita nak risikokan pun, kita boleh masuk. So gambling ni lebih selamat, nampak macam lagi selamat daripada trading kan. So ini pilihan yang kita kena ikut. Tak buat pilihan tu, kita tak set berapa risiko kita, tak boleh main. Ni macam ni ini macam contoh blackjack. So dalam trading, tak ada orang boleh paksa, melainkan diri kita sendiri. Dan hanya consistent winner saja. So ini first lesson. Hanya consistent winner sahaja yang akan define risiko mereka sebelum masuk trade. So diorang akan, kalau kita nak jadi consistent winner, the first lesson adalah kita kena berdisiplin dalam setkan dan meletakkan rules dengan diri kita. Apa rules-rules yang penting untuk pastikan kita tak terjerumus dengan masalah-masalah trading ni, kita kena set, kita kena ada list dan kita kena follow. Itu secara ringkas nak cakap lah, point dia macam tu. So antaranya adalah kita kena define risk kita. Bila stop loss jadi kita kena follow stop loss kita. Dan it's better kalau kita ada satu checklist. Satu list apa yang kita wajib buat. Sebab tak ada orang yang akan buatkan untuk kita, melainkan diri kita sendiri. Tapi ada orang lain pula rasa, kebanyakan daripada kita rasa, bila kita define risk kita daripada awal, ini secara psikologi yang mungkin kita tak nampak, bila kita define risk kita daripada awal, maksudnya kita nak kena berdepan dengan satu realiti yang mana setiap trade ni adalah satu probable outcome, satu probability. Kalau kita tak letak risiko, macam ni nak bagi simple lah. Kalau kita tak set risiko kita berapa, secara psikologi kita rasa macam ni boleh win ni. Kita set, masuk, tengok TP. Masuk tengok TP. Tapi bila kita set stop loss, dia macam ada satu psychology effect untuk mungkin yang baru masuk. Alamak, ada possibility lah nak tak jadi kan trade ni. So, bila kita letak je, alamak, tak jadi ni, ada peluang nak loss. So, ada orang dia tak nak berhadapan dengan that kind of reality yang membuatkan dia tak letak stop loss tu. Dia tak nak rasa losses tu. Kalau boleh, dia nak win je. So, itu secara psikologinya. Yang membuatkan sometimes kita susah. Bila dah kena banyak losses, contoh dia, awalnya kita berdisiplin, letak stop loss. Tapi bila semua kena stop loss, ada masa kita tak nak letak stop loss.
kita rasa aduh sakitnya dah kena stop loss ni. Aku rasa bila kena stop loss je pergi direction aku. So kita mula tak nak letak stop loss. Sebab tapi lepas tu dia akan jadi sebaliknya lah. Lepas tu baru dia jatuh betul-betul junam. So disebabkan psychologically kita tak nak berhadapan dengan that kind of reality. The bad of reality yang trading adalah satu probability punya game. Teknik harapan dia. Disebabkan, disebabkan gambling games ni dia ada satu formal ending. Okay, kau taruhkan RM1, kalah, habis. So kita akan menjadi satu active loser. Kita loser yang aktif. Kalah, habis, kena start balik. Kalah, habis duit, kena start balik. Okay, itu gambling. Kalau kita dah dalam losing streak, okay, contoh dalam gamble kan, orang gamble hilang duit juga. Dia boleh berterusan berterusan juga rugi macam trading. Tapi dia tak akan boleh terus loss tanpa buat conscious decision. Setiap game masuk duit, kalah, okay, kalah, kita kena fikir lagi, masuk ke tak? Okay, masuk lagi. Tapi dalam trading, so dalam gamble, satu game habis, game baru kan. Trading tak ada formal ending. Tak ada orang yang paksa kita nak stop. Kalau kita tak nak tekan stop loss pun boleh. Tak ada masalah. Hari ni loss, alamak, aku harap esok naik. Kita tak nak tekan stop loss. Broker pun tak boleh paksa kita, melainkan dah kurang certain margin. So, itu nasib pada broker boleh halang kita. Kalau tak, mungkin kita tak nak cut loss pun. So, kalau kita tengah dalam losing trade, kita tak perlu buat apa-apa pun dalam trading ni. Untuk terus menerus rugi, kita tak perlu tengok pun market dan kita boleh rugi. So nak kata the very high risk of trading tu lah, kalau kita tak ada rules yang boundedkan kita. Kita ignore, alamak aku tengah rugi lah, tak apalah, aku rasa kalau aku off, petang nanti aku tengok balik, boleh naik ni. Kita pun decide, okay, kita tutup jam 3 jam, tidur jam. Bangun, kita harapkan dah profit lah, dah hijau. Rupanya habis margin. So ini itulah the reality of trading yang kita kena tahu, faham, dan sebab tu kena ada rules tu tadi. Okay. Sebab tu penting ada rules. Okay, tapi traders maybe boleh agree yang rules ni make sense untuk ada, tapi mungkin ramai pun dia tak ada intention yang sekuat-kuatnya nak buat apa yang dia dah plan. Dia mungkin ada intention, tapi dia tak cukup kuat untuk terus-menerus buat for 1,000 times, 10,000 kali sepanjang masa hidup dia. Tak cukup kuat lagi. Kita ada satu resistance nak follow apa yang kita dah buat. Dan ada logical explanation untuk benda ni. Dia ada psychological explanation kenapa kita rasa susah nak buat. Especially bila kita dah letak stop loss, kena, balik-balik kena, lepas kena balik kepada target profit kita. So benda sama. Tapi antara explanation ni adalah benda sama yang buat kita attracted kepada trading adalah freedom. Dalam trading ni kita ada freedom nak buat apa saja kita nak. Kita ada kebebasan. Tapi kalau kita dah buat rules, kita dah hilanglah kebebasan tu. Kita ada satu boundary yang kita kena ikut. So kita akan rasa tak bebas sebab ada satu boundary. So psychologically benda ni akan memberi impact yang membuatkan kita berat sedikit nak follow rules kita. Antara faktor dia. So objektif utama kita dengan mengetahui masalah ni adalah kita nak fikir macam mana cara kita kena set apa cara kita untuk kita abide, follow satu trading regime yang organized, consistent dan ada money management guideline yang bagus. So a normal punya advice, tapi kita kena normal advice ni hari ni saya share apa reason di sebalik kegagalan kita nak follow trading plan ni biasanya adalah disebabkan freedom tu tadi. So kita kena fikir cara dia macam mana. Make a step. Contoh macam saya, yang saya recommend, yang saya buat untuk diri saya adalah kita buat checklist. Satu cara. Biasanya kita semua bermain di kepala kita. Okay, aku kena stop loss, aku kena ini, aku kena tu. Tapi cuba kita tulis semua apa yang kita dah setkan, rules untuk diri kita dan tampal dekat PC kita ke, dekat kereta ke, di mana-mana kita selalu trading. Supaya bila kita rasa nak, kita macam terlupa ke, rasa kita nak buat ke, kita tengok balik checklist kita tadi. Itu reminder untuk kita. So kita kena cari jawapan macam mana nak settlekan isu besar kita tadi. Dan ini adalah benda yang kita kena fokus on cari jawapan dia, macam mana nak settlekan isu kita, tak nak follow trading plan ni. Sebab kalau kita dapat follow, kita dapat settlekan isu ni, kita dapat buat mental structure untuk pastikan diri kita follow regime ni, step 1, step 2, step 3, kena stop loss, kalau dah banyak sekarang stop loss, stop sekejap. Kita kena cari cara macam mana nak buat
Dan sebab kalau kita dapat cari jawapan dia je, saya rasa banyak masalah kita akan selesai. Ini satu masalah besar kita. Setiap orang mungkin ada pendekatan yang berbeza, mungkin ada solution yang berbeza, tapi kita mungkin sebelum ni kita tak fokus sangat nak cari jawapan macam nak settlekan isu ni, tapi malam ini cuba fokuskan masa kita. Selepas ni cari cara macam mana kita nak pastikan diri kita sentiasa follow trading plan kita. Okay? So yang kedua, masalah kedua adalah masalah tak nak bertanggungjawab. So ini realiti yang susah nak terima, mungkin sebahagian daripada kita adalah kenapa kita susah nak konsisten adalah kita kena bertanggungjawab dengan setiap keputusan kita. Dan ramai orang maybe tak susah nak bertanggungjawab dengan setiap keputusan dia. Trading takkan start sampai kita decide nak masuk dan takkan stop sampai kita decide nak keluar. So itu adalah responsibility kita. Bila kita masuk, kita yang tekan, kita yang decide nak masuk. Bila kita stop, kita juga yang decide nak stop. Kita yang decide nak tekan stop loss, nak TP. Walaupun ada suara-suara lain yang membuatkan kita masuk kepada keputusan tu, buat keputusan tu, tapi akhirnya kita yang buat keputusan tu. So itu adalah satu realiti yang first kita kena faham dan kena sedar dekat diri kita. Okay. Sebab kita rasa trading ni satu freedom, tapi sebenarnya responsibility itu outcome kepada responsibility dalam trading ni besar. Setiap kerugian kita yang beratus ke, beribu ke, semua adalah sebab kita. Dia tak sebab orang lain. Memang sebab kita sahaja. Tapi contoh klasik, kenapa topik ni macam obvious lah, memanglah tanggungjawab kita kan. Kenapa topik saya bawakan topik ni? Antara contoh klasik kita nak elakkan daripada berresponsible. Kita dah study berjam-jam kan, kita buat pelbagai jenis analisis. Tapi time nak track kita follow orang lain. Biasa jadi alamak anak saya datang masuk. Okay, bila kita dah study berjam-jam buat analisis, kita masa nak track kan kita tengok orang lain. Kita tengok group punya chat, kita tanya kawan, oi rasa nak long ke short tunggu orang lain bagi view orang, tapi kita dah buat analisis kita dah. Underlying psychology. Sebenarnya bila kita buat macam tu, kenapa benda tu jadi? Kenapa kita penat dah buat analisis semua ni, tapi nak juga follow orang lain? Kita follow orang lain ke siapa-siapa je lah yang kita rasa lagi hebat daripada kita. Sebab apa? Sebab kita nak elak daripada bertanggungjawab. Kena stop loss kalau kita follow trading plan asal kita. Kalau kita follow trading plan asal kita, kena stop loss, kita yang kena bertanggungjawab. Tapi kalau kita follow orang lain, kena stop loss, kita nak salahkan orang lain. Kita boleh ada orang lain tu disalahkan. Inilah sebab remiser ni suruh short, tengok dah rugi. Inilah sebab broker ni dah bagi trading analysis, market view hari ni, kata nak long, tak jadi pun. Kita nak shift responsibility tu dekat orang lain. Kita tak nak be responsible. Ini masalah utama. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tak bersetuju. Tapi underlying psychology bila saya analyse diri sendirilah. Saya boleh fokus di sendiri kan. Kita tengok kepada sikap-sikap saya yang lepas, banyak saya buat macam tu. Saya suka salahkan orang lain. Kita rasa ni cikgu aku ni tengok dah salah. Ni remiser ni tak pandai. Semua kita kalau boleh nak salahkan orang lain lah, senang cerita. Kita susah untuk bertanggungjawab dengan action kita sendiri. Kalau kita follow unplanned, random trades, lagi mudah kita nak shift the blame. Kita main masuk je, kita senang lah. Kalau salahkan siapa-siapa je yang bagi idea tu dekat kita. Bersetuju? Tak bersetuju? Ada yang boleh share pandangan? Okey je untuk tak bersetuju. Being responsible, bertanggungjawab. So, dia satu konsep yang nampak macam mudah, tapi susah untuk kita praktiskan. Untuk kita betul-betul responsible dengan setiap tekan-tekan kita tu. Dia susah. Susah untuk kita betul-betul bertanggungjawab dengan benda tu. Kita kena faham apa ciri-ciri trader yang bertanggungjawab ni. So, kalau objektif kita semua nak jadi trader yang berjaya dan konsisten, then the best trader yang bertanggungjawab ni, dia ada dua mental structure yang utama. Dia boleh trade tanpa fear dan dia keep themselves daripada jadi reckless dan buat fear-based errors. So ini yang awal tadi saya ada cerita, yang Mark Douglas pun ada bagi tahu. Kalau dua benda ni, kita boleh build that kind of mindset dalam diri kita, boleh trade tanpa fear dan keep ourselves daripada jadi reckless, kita punya result tu nanti akan datang. So ini dua ciri fundamental lah. Kita bukan saja nak buang fear, tapi kita nak develop restraint. Sebab trader yang cemerlang tahu bahawa penting untuk ada internal disiplin.
ataupun satu mental mechanism untuk counteract kesan negatif euforia. Bila kadang mungkin ada yang perasan ataupun mungkin ada yang tak perasan lah. Tapi sometimes kita maybe dah kita dah yakin dengan analisis kita. Masuk, tak jadi reckless tu macam mana? Saya cerita. Kita dah boleh masuk tanpa takut. Aku nampak win, masuk, loss kat loss. Kita ada that proses yang berterusan. Cantik dah proses tu. Ada masa kita akan ada dapat winning streak yang banyak. Masuk TP dapat 1,000, masuk minggu ni je dah RM10,000 profit. Kita masuk minggu depan dapat RM20,000. Kita dah ada rasa euforia dalam diri kita. Kita rasa macam, kita mungkin tak sedar, tak tahulah mungkin ada yang pernah rasa ataupun tidak. Saya pernah rasa benda ni. Kita share profit kat kawan. Aku dah, power lah. Orang puji, power. Kita nampak konsisten dapat profit 2 minggu ni 2 minggu. Kita rasa sebab kita lah punca kenapa kita boleh power ni. Dalam diri kita, tanpa kita sedar, kita rasa kita dah power dan kita dah semakin longgar dalam follow kita punya rules yang asal tadi. So bila kita dah, inilah euforia yang saya kata tadi, kita dah akan menjadi sedikit reckless. Saya pernah jadi kat saya, sebab tu saya berani cerita lah. Saya boleh relate lah dengan point ni. Contoh dulu kita very strict, kita masuk 1 lot, 2 lot je. Tapi bila dah macam makin power, kita rasa makin banyak profit, kita mula try 5 lot. Dia tak salah kita nak masuk lot besar bila kita dah ada profit yang banyak. Ini konsep dia namakan sebagai progressive exposure. Bila kita dah makin profit banyak, kita try masukkan lot besar. Tapi masalah yang jadi adalah bila kita try lot besar dan masa tu kita rugi, kita akan rasa, asal aku rugi kita try masukkan lot lagi besar supaya cover balik losses kita. Kita dah susah sikit nak terima loss. So masa tu loss dah besar. Lot masuk 6 lot. Rugi juga, kita akan naikkan lagi loss. Kena stop loss, kita cuba besarkan lagi stop loss. So kita dah semakin reckless sebab euforia dan keyakinan asal kita tadi dah tercabar. Kita rasa, patutnya aku selama ni profit je, asal tiba-tiba aku masuk 10 lot tak jadi. So benda ni macam, dia agak subtle, tak perasan masa kita buat, tapi benda tu yang jadi, behind our mind. So, kita buat lagi, try lagi, lama-lama habis profit kita. Dan kita akan ulang balik benda ni, tanpa kita tahu kenapa. Kita rasa, aku beremosi je lah, aku ini je lah, aku itu je lah, tapi kita tak cuba gali apa reason utama kita jadi macam tu. Kita tak tahu apa masalah kita. Tapi inilah antara benda yang masalah dia. Kita, trader yang berjaya, dia boleh develop restraint tu tadi. Dia boleh menghalang diri dia daripada terikut-ikut dengan emosi euforia dia tadi selepas dah banyak menang. Dia tahu, dia akan faham, aku banyak menang ni bukan sebab aku power. Tapi ada masa, aku punya style akan nak menang banyak. Tapi kalau aku tertambah lot banyak sangat, aku akan terkena nanti. So, aku kena stay calm dan stay put. Kena pastikan lot, jangan banyak sangat. Stay, kalau aku rugi banyak, kena kurangkan balik lot. Dia kena ulang cycle yang sama macam tu. Dan euforia akhirnya membunuh. Dan inilah yang dinamakan sebagai big and bust. Big and bust. Dia win big, lepas tu dia bust. Lose bust. Loss semua terus. Adakah sebab kita faham kebarangkalian yang menyebabkan kita boleh berani dan tak reckless? Kita habiskan dulu semua ni, baru kita cuba tanya balik Khairul. Mungkin akan menjawab. So, untuk trader, winning yang berterusan sangat bahaya kalau tak pandai monitor dan kawal diri sendiri. So, ini harapnya relatable untuk semua orang dan fahamlah. Winning berterusan, jangan terasa kita power, kena kawal diri. Kau kena kawal diri, macam mana kau nak pastikan kau tak rasa bangga dan tak rasa bongkak dengan diri kau yang macam, kau dah macam power. So, benda ni yang, it is a learning process lah untuk kita belajar benda ni. Kalau kita setuju dengan premis tu, so sebab itulah nak jadi trader yang berjaya kena fokus dekat pembinaan mindset. Lagi mudah untuk kita faham kalau kita dah setuju dengan premis atas. Punca ramai orang trader gagal antara sebab takut ataupun sebab reckless. Antara dia lah. Tapi kita akan faham kenapa majority trader susah nak berjaya. Instead of belajar cara nak berfikir seperti seorang trader, macam mana mindset trader berfikir, banyak orang lebih banyak fokus belajar macam mana nak buat duit dengan belajar tentang market. Sedangkan masalah dia tadi asalnya adalah reckless, takut. Itu masalah dia. Cara berfikir sebenarnya itu kita boleh masukkan kelompok dia dalam subjek cara berfikir, mindset. Tapi
kita belajar tentang market. Kita nak buat duit, kita ingat kita belajar tentang market akan lagi banyak buat duit. Tapi kita tak nak belajar cara berfikir seorang trader yang proper macam mana. Macam mana supaya tak reckless. Itu sepatutnya soalan-soalan yang kita tanya dan kita nak belajar. Tapi kita belajar lain. So kita tahulah kenapa ramai trader tak berjaya. Sebab diorang fokus kat benda yang salah. Diorang fokus macam mana nak belajar pasal market. Bukan macam mana nak berfikir macam traders. Boleh faham ke poin tu? Saya rasa ni poin yang penting. Sebab tu saya highlight. Ini poin, kalau susah nak fokus malam ni, faham ni je. Rasanya itu poin besar malam ni lah. Okay. So, tak apa. Ini tak apa. Okay. Tapi itu bukan isu utama. Consistency, bila kita nak jadi traders yang konsisten, consistency tu dia tak ada dekat market. Dia bukan dengan belajar tentang market adalah jawapan dia. Dia sebenarnya ada dalam mindset kita, dalam minda kita. Benda yang tak nampak ni, itulah yang paling penting sebenarnya. Itulah yang akan menghasilkan konsistensi. Dia adalah tentang attitude dan belief kita. Tentang being wrong, losing money, tendency jadi reckless bila kita dah tengah shock. Kalau kita boleh ubah view kita, kepercayaan kita, attitude, sikap kita tentang bila kita salah, bila kita rugi. Bila saya kata macam ni, dia abstract sikit, so susah sikit nak explain. Tapi macam ni, attitude majority traders adalah bila kita salah, bila kita rugi, macam, alah tak power dia ni. Alamak, dia ni tak, setup tak cantik lah, tak power lah setup dia, teknik tak bagus lah. Ni ada rugi ni. Ni winning rate 50% je, 60% je. Dia anggap macam bila ada loss adalah benda yang memalukan. Loss tu tak boleh ada dalam trading. So ini contoh-contoh kepercayaan yang kalau tak ubah, kita takkan ke mana lah. Tapi kalau kita boleh ubah kita punya cara kita pandang, every losses adalah normal, losing money adalah normal, wajib ada losing money. Bila reckless, bila shock kita tak reckless. Benda-benda ni benda yang abstrak sikit, tapi kalau kita berjaya ubah pandangan ni, kita akan ubah trading kita. Saya nak kata trust me susah juga kan. Tapi cuba tukar, sebab bagi saya inilah antara benda yang mengubah saya lah. Bila saya dah fokus tentang technical sahaja for so many years, tapi rupanya masalah saya adalah bukan tentang technical, tapi tentang attitude dan belief. So bila saya cuba shiftkan benda tu, macam mana cara nak shift tu adalah banyak membaca lah. Untuk saya adalah banyak membaca dan belajar tentang topik ni. Dan dia mengubah mindset. Sebab belief ni benda yang bukan mudah untuk ditukar sekali mata. Dia perlukan pembacaan, dia perlukan pembelajaran untuk mengubah kepercayaan yang dah lama ada dalam kepala kita. So, kena take some effort towards that. Kita kena menuju ke arah tu. Bukan menuju ke arah teknik dah, menuju ke arah tu. Itu antara poin dia lah. Okay. So, ini yang buat kita banyak rugi. Bukan teknik atau ilmu tentang market. Alright. So, kalau contoh, nak bagi contoh. So, revenge trading. Sama. So, revenge trading, again, about attitude. Dia bukan tentang market. So, contoh ada dua jenis traders yang kita kena pilih untuk manage duit kita. Siapa yang kita akan pilih? Okay. A adalah trader yang guna teknik simple. Dia guna moving average je lah. Tapi ada mindset yang padu. Market volatile pun dia tak goyang. Dia tahu apa yang nak buat. Okay, ni A. B, analyst yang legend. Dia ada sijil, semua sijil trading dia ada. Tapi bila nak execute trading dia takut. So korang akan pilih trader mana untuk manage duit korang? Boleh jawab di ruangan chat sambil saya minum kopi dah. Janganlah nama saya. Okay, Abang Fuad masih pilih B. It's okay. Saya tak kata ada jawapan betul dan salah. Again for masing-masing. Tapi saya rasa majority akan pilih A lah. Sebab analyst legend takut-takut takkan ke mana? Macam tu lah nak kata dia. Takkan ke mana? Jangan A for saya. Tapi teknik simple macam mana pun, if you have the correct mindset, attitude, you will go far. Okay, kesimpulannya mudah. Trading tak perlukan skill yang banyak. Apa yang kita perlukan adalah winning attitude, so focus on that. Macam mana cara? Kalau nak pergi kelas, cari kelas yang ajar macam mana nak dapat winning attitude. Itu yang saya buat lah for the past 1 to 2 years.
Okay, winning attitude ni maksud dia kita boleh trade without fear and manage to resist internal mental conflict kita. Okay, so kitaran emosi kita, panjang kan? Ni satu pun tak habis. So, emosi kita bila kita react kepada loss, dia masih dalam responsibility punya tajuk. Tapi sekarang saya nak tunjuk pasal emotion kita. Macam mana kita boleh terjebak dalam reckless tadi. Bila kita loss, semasa kita ada winning streak, kita ada satu carefree mind. Kita ada, kalau siapa yang perasan lah, bila kita dah banyak profit, minda otak kita rasa lagi tenang nak buat keputusan. Lagi kita rasa view kita tu rasa macam luas. Macam tu. Susah nak gambarkan. Senang untuk kita buat decision. Nampak kita masuk stop loss, kita tolak stop loss, tapi lepas tu win banyak-banyak. So kita rasa macam kita paper trade lah, senang cerita. Macam paper trade perasaan dia. Rasa minda sangat clear. Lapang, kan? Dada terasa lapang bila ada winning streak. Okay. Tapi once loss datang, akan ada emosi sakit datang. Dan bila emosi sakit datang, normal traders dia akan salahkan market. So bila kita masih macam tu, itu contoh kita masih tidak bertanggungjawab lagi dengan trade kita. So itu point nak sampaikan. So buang attitude tu. Kita jangan salahkan market. Every losses adalah responsibility kita dan dia adalah normal. Kita kena belajar untuk accept benda tu. Tapi only the best traders dia akan capai satu state of mind yang mana diorang akan accept completely. Bila kata sepenuhnya ni, dia kata memang sepenuhnya lah setiap outcome yang datang dari trade diorang. Kalau trade 10 kali, 10 loss pun diorang akan terima. Sebab itulah style diorang akan terima benda tu. Tapi macam mana diorang boleh terima benda tu? Itu soalan dia. Kenapa boleh terima kalau kau dah 10 kali loss? Kita akan tengok selepas ni. Jangan ke mana-mana. So yang lain assume kan. So banyak orang assume diorang dah take full responsibility. Kita rasa kita dah bertanggungjawab dengan trade kita, tapi realitinya kita mengharapkan market akan fulfill expectation dan harapan dan impian kita. Betul ke tak? Kita rasa, walaupun kita rasa kita akan bertanggungjawab lah dengan setiap trade kita, tapi kita behind of our mind, kita masih harap, tolonglah bila aku masuk ni profit lah. Tolonglah bila aku masuk ni kenalah TP aku. Tolonglah janganlah kena stop loss aku. Kita ada rasa macam tu. Kita rasa kita nak market, please lah market, tolong sekali ni je tuan-tuan. Kali ni je, tolonglah kena TP aku 100 ticks. So bila ada sikap macam tu, maksudnya kita masih ada sisi-sisi yang kita tak cukup rasa responsible lagi. Kita tak dapat lagi responsibility sepenuhnya dengan decision kita. Sepatutnya setiap decision kita dah accept loss atau loss lah. Tak kira lah macam mana pun kita trade, asalkan kita trade mengikut cara yang memang dah betul lah. Bukanlah main masuk-masuk je kan. Tapi kalau kita masih ada rasa nak market, tolonglah bagi TP, maksudnya kita tak cukup responsible lagi. Tapi ingat, market ni bukan macam manusia dalam masyarakat, dia bukan human yang boleh react dengan expectation kita kan. Kita harapkan anak kita jadi manusia, anak yang baik. Tapi market bukan macam tu. Dia bukan manusia, dia tak peduli siapa. Dia akan buat apa yang dia nak buat. Tapi apa akan jadi selepas kita dah shifted emotion kita? Tadi happy awal kan, winning streak. Sekarang kita rasa sakit bila ada loss. Sebab kita tak nak accept responsibility tu tadi. So typical response adalah kita nak mula revenge. Dan cara kita nak revenge adalah kita fikir macam mana aku nak conquer market. Macam mana aku boleh tahu market ni nak buat apa. Selepas dia naik atas, dia akan turun bawah. Lepas turun bawah, dia naik atas balik. Lepas naik atas, dia akan turun naik atas. Sampai TP aku 1.6.18 ke apa semua. So kita akan fikir cara macam mana kita nak conquer market. Dan kita rasa cara nak conquer market adalah dengan ada market knowledge yang banyak. Okay, aku kena tahu market nak pergi mana. So aku pun belajar A, B, C, D, E, F, G sampai Z pun kita belajar dah. So aku tahu bila aku dah belajar A sampai Z, aku akan tahulah market nak ke mana. Dia akan, selepas dia bergerak ke bawah, dia akan gerak atas sikit, masuk ke bawah balik. So, typical response sebab kita nak revenge dekat market. So, kita pun disebabkan kita bukan masalah knowledge, tapi sebab kita seek knowledge, kita nak belajar tu dengan reason yang salah. Kita nak elak daripada disakiti market. Bukan sebab kita nak belajar, sepatutnya kita belajar all that knowledge, dia tak salah. Tapi reason belajar adalah supaya kita ada satu trading system yang sesuai dengan kita. Tapi sebabkan kita geram dengan market, kita mula belajar supaya kita tidak lagi disakiti market. Which maksudnya kita tak nak loss lah. Kalau boleh kita nak tahu semua market nak akan mana supaya kita tak akan kena loss lah. Ataupun loss kita akan sikit je. Kalau boleh 10% je loss. Kita mula fikir macam tu. Tapi kita tak sedar
bila kita dah buat assumption yang lagi banyak aku tahu tentang market, kita akan elak diri kita daripada disakiti. Kita dah dalam, kita tak sedar benda ni tapi kalau kita buat benda tu, kita assumption. Bila aku tahu lagi banyak tentang market, lagi senanglah untuk aku kurangkan loss, kita akan masuk ke dalam jalan-jalan menjadi seorang trader yang loser. Nah, ini bukan saya kata, ini memang ramai traders, top traders kata. If kita start seek knowledge sebab itu, kita takkan tercapai hasrat kita tu. Dan kita takkan ke mana? Takkan ke mana? Bukan masalah ilmu, tapi masalah reason kita belajar tu. Reason tu salah. Dia takkan memang benda yang tak realistik. Okay? So, kita akan mula belajar semua cara untuk faham market behavior kan. Kita dalam knowledge streak lah. Belajar. Dan kita rasa bagus, rasa best lah. Okay, aku dah tahu dah. Okay, nampak dah jadi sikit-sikit kan. Kita tengok, okay, jadi dia turun bawah apa semua. Sekarang knowledge dah bertambah, tapi ada masa kita jadi hesitate. Kita ragu-ragu. Nak execute trade kita. Dan benda tu kita jadi frustrated. Kalau based on teknik A, nak long, B kata short, C kata long, D kata long. So, aku patut long ke short? Benda kita macam jadi confused pula. So, makin belajar makin ragu-ragu. Kau kunci dia adalah sebab tu tadi lah. Kita belajar untuk sebab yang salah. Dan kita takkan boleh trade secara efektif kalau reason kita belajar sebab kita nak buktikan kita betul. Kita takkan boleh trade secara efektif macam tu. Kita punya minda kita akan macam tu, abang kata paralysis analysis. Sebab kita nak bukti kita betul, bukan sebab kita nak ada sistem, tapi kita nak prove something to the market, which we have nothing to prove lah. Actually, takkan ke mana. Market tu bukan berdendam dengan kita pun. Tapi kita nak buktikan, aku betul ni. Aku masuk, aku dah belajar banyak benda, aku akan betul. So, takkan ke mana. So, kalau kita kena menang, kena betul, tak boleh rugi, tak boleh salah, kita akan rasa sakit setiap kali kita silap. Kita akan silap banyak, top traders pun akan silap banyak, tapi bezanya dia tak rasa sakit sangat. Mungkin rasa sakit sikit, tapi tak rasa sakit sangat. Tapi orang trader berbeza dengan trader yang nak betul, aku masuk kena betul, aku masuk tak boleh rugi, aku masuk tak boleh silap, dia akan rasa sakit setiap kali dia silap. So ini kunci dia juga, macam mana kita nak elakkan rasa takut bila masuk adalah ubah cara pandang kita dalam setiap trading kita. Kita trade, jangan rasa kita kena betul, jangan rasa kita tak boleh rugi, jangan rasa kita tak boleh salah. Boleh nampak key point dia. So key point saya macam mungkin agak bersepah sikit, tapi saya cuba point out lah mana yang besar punya point. So bila kita dapat buang benda tu, yang mana benda tu yang saya cuba adopt sekarang dalam trading saya tak peduli saya betul ke, saya salah, tapi saya follow sistem saya. So saya menjadi kurang sakit bila saya silap. Saya boleh, contoh trading style saya boleh ada 4 ataupun 4-5 kali kena stop loss dalam satu streak. Tapi contoh streak yang ke-6, saya mungkin profit 100 sticks terus. So, tapi masa awal 5 kali trade tu kita akan sakit. Kalau kita rasa kita kena betul, kita akan sakit. Tapi kalau kita dah percaya dengan trading style kita akan kena loss, masuk lagi. Ada setup, masuk lagi. Kena loss, tak apa, ada setup, masuk lagi. So, kita nak develop, kita nak jadi macam systematic traders macam itulah. So, itu the key, objektif dia. So, recap semula. Carefree mind, tadi, first carefree mind. Focus on avoiding point akan buatkan kita makin narrow-minded. Kalau kita nak elakkan daripada disakiti market, kita akan rasa lagi narrow-minded dalam tengok market. Belajar lagi banyak tentang market untuk elakkan diri kita daripada sakit akan compound masalah ni lagi. Sebab lagi banyak kita belajar, lagi besar harapan kita daripada market. Dan akan lagi sakitlah kalau tak dapat apa yang kita nak. So ini boleh buat vicious cycle yang akhirnya last-last kita akan quit dan kecewa dengan trading. Tanpa kita tahu root problem kita bukanlah masalah market knowledge, tapi adalah masalah perspektif kita terhadap market itu sendiri. Itu yang masalah, bukan market knowledge. Tapi ramai orang mungkin akan quit tanpa tahu apa root problem dia. So saya harap semua orang tahulah sekarang kalau ada masalah apa, root problem ni bukanlah market knowledge kita, tapi adalah perspektif kita dekat market tu apa. So jangan quit selagi orang tak cuba settlekan masalah yang kita dah tahu dah masalah dia apa. Alright? So next level adalah kalau kita dah dapat carefree state of mind dan trading, dapat consistent winning, challenge kita masa ni adalah yang tadi saya cerita adalah euphoria tu lah dan self-sabotage. So ini next level of trading pula. Next level dalam trading journey kita yang kita nak settlekan masalah. Nah, euphoria ni dia bina confidence yang tinggi sangat sampai rasa tak akan buat silap langsung. So itu yang macam saya cerita tadi, kita akan overtrade, oversize. Break the rules.
Dah hilang boundary. Sepatutnya kita kena ada boundary, ingat yang saya cerita tadi, kena ada boundary dan rules yang mengawal trading kita, tapi bila euforia kita akan terabaikan benda tu. So sebab tu kita kena fikir pula masa ni macam mana nak buat supaya kita tak terabai trading boundaries kita. So macam saya akan buat checklist. Saya tampal contoh kat laptop saya tampal sini. So saya tahu, saya nampak benda tu akan remind kat saya. So dia adalah macam self reminder lah. Okay. Alright. So trader stats. 10% daripada trader adalah consistent winners dan mungkin lebih kurang. 30 to 40% adalah consistent losers. Maksudnya dia rugi je memanjang. Dia tak ada win-win pun, dia rugi je memanjang. Tapi ada 50 to 60% adalah boom and busters. Boom and busters ni adalah orang yang dah tahu cara nak buat duit. Tapi ada satu trading tapi tak tahu ada trading skills yang lain yang diorang kena master untuk keep duit yang diorang buat. Tapi ni tak. Setiap kali diorang boom, euphoria, bust balik. So inilah skills kita nak restrain diri kita daripada ter-euphoria tu tadi yang kita nak kena belajar. Itu adalah skill yang nak belajar. Bukanlah skill market lah. Ni skill macam mana nak restrain diri. Okay. So ada futures broker dekat satu major broker firm pada cakap, walaupun kau profitable, kau selalu buat duit, at one point kau still boleh back to square one. Kita rasa kita dah profitable 2 bulan, 3 bulan, kau still boleh back to square one. Kalau kau tak belajar cara nak seimbangkan antara confidence dan restrain tadi. Kau tak belajar cara nak recognize bila kita berpotensi nak self-destruct. So, potensi nak self-destruct ni adalah bila kita dah euphoria tadi lah. Bila kita dah euphoria sangat, rasa power apa semua, itulah kita patutnya kena recognize, oh ya, aku dah euphoria sangat ni, aku dah confident sangat ni, bahaya. Kita kena back off. Masa tu lah, mungkin kalau kita trade 10 lot, kita kena balik 1 lot balik. Kita kena pastikan emosi kita tadi tu daripada euphoria, jatuh balik pada normal. So ini adalah skill-skill lain lah yang nak kena belajar. Bila kita dah at that point. Tapi kalau kita kita tak tahu benda ni ada, kita tak tahulah ini adalah skill yang kita kena belajar. Kita rasa benda tu masalah market. Tapi sekarang saya bagi tahu, ini antara skill yang kita kena belajar. Selain takut adalah macam mana nak restrain diri kita. Okay? Kalau tak, kita akan still. Sebab kita yang kena ingat, trading ni adalah satu long game. Kita bukan nak profit hanya untuk 2-3 bulan dan lepas tu kena makan balik market. Kita nak profit for a living, forever lah. Kita kalau boleh nak konsisten buat duit. Konsisten ni bukan maksudnya setiap hari profit. Konsisten maksudnya kita boleh profitable in a long term. Okay? Kadang-kadang orang salah anggap kata konsisten tu. Sini saya dah cakap banyak kali. Ini pun dah cerita banyak kali. Develop winning attitude, saya dah cerita juga. So kita kena bertanggungjawab lah untuk develop winning attitude kita. Benda ni dia takkan terjadi secara natural. It needs many learning process. Contoh, saya tak boleh bagi tahu, saya tak boleh macam cakap semua orang ada cara yang sama. Tapi cara saya adalah saya banyak membaca perspektif-perspektif lain. Melawan ego saya sendiri untuk rasa cukuplah aku belajar technical analysis, dah cukuplah untuk aku trade. Kena lawan ego tu. Kena lawan kita punya kepercayaan. Tapi tak buat duit pun. Aku dah belajar macam-macam dah tapi tak boleh buat duit pun. So kita kena lawan benda tu, kena terima yang ada cara lain. Yang kita rasa tak penting, which is psikologi nampak tak penting, tentang winning attitude pun nampak macam tak penting. Kalau penting, saya rasa malam ni mungkin dah 500 orang join. Tapi malam ni tak ramai sangat join sebab apa? Sebab ada yang akan rasa tak penting. Itu reality dia. Orang akan rasa lagi penting kalau saya bagi topik tentang technical analysis. Mungkin pasal Elliott Wave, Wyckoff ke, lagi ramai yang datang. Tapi bila pasal psikologi, ramai akan rasa kurang penting. Percaya ataupun tidak lah. Korang rasa betul ke tidak? Benda ni. Saya rasa macam tu. Tapi saya macam kena buat juga. Saya kena share juga. Sebab benda ni penting. Walaupun tak ramai yang nak dengar, nak tak nak saya kena buat sebab saya nak tengok kita semua berjaya. Macam tu lah. Dan tak ramai orang akan share benda ni. Sebab tak popular sangat. Tapi tak ada amount analisa market. Okay, macam saya dah beremosi sikit tadi. Tapi sebab penting saya kena share dan kita kena cari cara macam mana nak develop winning attitude dalam diri kita. Dia nampak macam counselling sikit apa semua tapi cari cara lah. Okay, cari circle yang ada kepercayaan yang sama. Okay. Fahami market, bila kita faham tentang market, dia akan bagi kita satu edge. Okay, satu probability edge ni adalah satu probability yang lebih tinggi untuk bina winning trades. Tapi edge tadi, dia takkan bantu kita menjadi consistent winners
kalau kita tak ada winning attitude. So winning attitude is still the akar yang penting untuk diri kita. Kira subjek boring lah, betul lah. Kalau kat sekolah dia kira subjek yang boring lah. Kan? Okay, dan yang ketiga, okay, alamak, dah 9.40 dah. Ini baru satu part saya. Part yang penting tak ni pula. Tak apa, saya rasa saya akan skip benda ni. Sebab saya rasa ada satu point yang lagi penting nak share. Okay, ni pun kita skip sebab kita tak banyak masa dah. Kalau boleh extend sampai 11, saya bolehlah cerita semua. Okay, so kita nak point yang kedua, ada sedikit masa sebelum Q&A. Kita nak berfikir dalam bentuk probability. So ini patutnya saya ingat boleh cukup lah masa kan. Tapi tak cukup kan. Ini pun mungkin sejam kan kalau cerita betul-betul. Tapi saya cuba kena go fast lah. Okay. So point dia ni adalah, kena minum air sekejap So kita nak, macam mana kita nak adopt probabilistic thinking. So trading versus casino. Okay. Bila kita kata tentang probability, apa yang menariknya adalah susah untuk kita lari daripada kita nak ambil contoh daripada kasino ataupun gambling. Ini contoh yang sangat dekat dengan trading. Sebab trading boleh menjadi gamble kalau kita kalau kita main masuk je ataupun kita main gamble je lah. Tapi kita ingat macam gambling ni semua orang buat sembrono. Tapi bila saya baca sikit, banyak orang-orang yang mengulas tentang benda ni dan buku-buku trading selalu banyak bagi contoh tentang gamble, kasino. Rupanya ada persamaan antara a good trader dan a good gambler, which is tentang probability mindset. Okay. So, contoh yang kita akan tengok adalah pada orang yang spend berjuta, bermilion-bilion untuk attract orang datang ke kasino diorang. Contoh dekat Las Vegas ke. Tapi sedangkan kalau kita fikir, kasino ni, dekat gamble ni adalah satu, kita ingat macam random outcome. Kita, alah ni nasib je. Macam mana satu game yang bergantung dengan nasib boleh menjana pendapatan berjuta-juta dan berbilion ringgit. Tapi dia bergantung dengan nasib. Kasino tu pun nasib ke dia nak menang ke kalah. Gambler tu pun nasib juga dia nak menang ke kalah. So macam mana nak justify random outcome, benda ni kita dapat macam random outcome tapi dapat duit yang banyak. So dia ada kaitan dengan probability tadi. So ini pula mathematics sikit. Kita nak kena faham. Ada persamaan dia. Ratio sikit, ada sama sikit. So dia ada probability paradox sikit. Okay. Setiap gamble ataupun setiap trading kita, dia ada satu random outcome. Setiap trade kita, dia adalah, dia panggil, dia tak bergantung dengan satu trade yang lain. Contohnya, bila kita win satu, dia statistically insignificant. Itu kataan dia lah yang complicated sikit. Dia trade pertama kita win, trade kedua kita win ke lose, dia tak bergantung dengan trade yang pertama. Trade ketiga, kita win ke loss, dia tak bergantung dengan trade pertama dan kedua. Random. Outcome dia random. Tapi macam mana, dan gamble pun sama. Gamble yang pertama, kita menang kalah, tak bergantung dengan yang kedua, tak bergantung dengan yang ketiga. Tapi macam mana, benda macam tu, ada random outcome, boleh bagi consistent result. Sedangkan dia random. Macam mana dia bagi satu result yang consistent, in which di hujungnya kita nak profit. How? So ini paradox dia. Kata random, tapi dapat consistent result. Okay, so itu paradox dia. Kalau nak paradox ni, kalau probability paradox ni, dia ada orang kaji deeper lagi. Dia macam memang ada research yang dibuat. Kajian dibuat tentang benda ni. Tapi kasino buat consistent profit dengan business model yang bergantung pada purely random outcome. Okay. Korang rasa market behavior ni random ke tidak? Kita boleh tak predict market behavior? Ni tanya soalan pula dengan masa yang dah kritikal ni. Okay, tak boleh. Tak boleh predict. Okay, ada satu jawapan pun cukup dah. So, kita tak boleh predict market behavior. So, adakah market behavior adalah random? Okay, sebahagian traders percaya outcome market behavior ni bukan random. Dia rasa boleh predict. Sebab tu dia belajar macam-macam teknik. Sebab bila kita belajar teknik dengan harapan boleh predict, kita dah macam ada satu mindset, market tak random lah. Kita boleh predict market. Tapi walaupun kita dah belajar teknik dan kita rasa kita boleh predict market, tapi kenapa masih tak boleh buat consistent profit? So, isu dia bukan pada teknik dan isu dia adalah kita memang tak boleh predict market. Kalau kita boleh predict market, kita akan boleh buat consistent profit. Tapi, dan casino owner dia faham benda ni. Experienced gambler dan best traders, dia faham. Adalah event yang ada probable outcome, okay,
boleh hasilkan result yang konsisten. Kalau dia random outcome pun, kita masih boleh dapat result yang konsisten kalau kita ada dua benda. Kalau kita ada odds dekat favor kita, which is kita ada edge. Edge, okay. Edge ni faham kan? Semua orang dah faham tak maksud edge? EDGE ni. Saya selalu sebut dalam webinar sebelum ni, tapi ada yang faham. Ada yang tak faham ya. Dan kita ada sample size yang besar. So ini dua faktor utama yang menyumbang kepada kasino boleh jadi kaya, experienced gambler pun boleh buat duit, dan best traders boleh buat duit. Okay, so edge ni simply adalah kita dah ada satu trading style yang kita tahu in a long term, bila kita dah masuk keluar banyak kali, dia akan jadi profitable. Contoh simple, kita trade guna apa Contoh kita trade guna moving average. Setiap kali, contoh dalam trading contoh kita trade guna moving average 20. Setiap kali harga di atas moving average 20, kita long. Ada masa kita kena stop loss, ada masa kita kena TP. So kita ulang benda yang sama je. Tapi in a long term, kita percaya, contoh dalam 100 trades, walaupun kita akan ada win-loss ataupun loss-loss, win-win-win, di akhirnya kita tahu kita ada edge, which is kalau kita follow the trend, in a long term, kita masih boleh profitable. So itu adalah kekuatan kita, kelebihan kita. Kita tahu itulah kita punya kekuatan. Faham tak? So secara simple lah yang tu. Itu ada edge kita. Ada orang edge dia mungkin lain. Ada orang dia punya kekuatan, dia rasa dengan dia lawan trend, dia rasa dia ada kelebihan dekat sana. Dia tahu macam mana nak lawan trend. Mungkinkah edge akan hilang? Possible nak hilang. Tapi kita kena adapt dengan market. Sebab kita kena adapt dengan market. Kita kena tweak kita punya style bergantung dengan market. So itu topik yang lain pula. Itu topik yang lain So, tapi dua benda ni, edge dan sample size yang besar. Kita kena ada satu trading style, macam saya adalah trend following. Positional trader, saya dah percaya dengan benda tu. Saya akan fokus cari TP 1 sticks contohnya, ataupun 50 ticks. Mungkin akan loss banyak kali, tapi sekali win dia akan cover semua. So saya akan percayalah dengan style saya tu, itulah edge saya. Saya tahu in the long term dia akan profitable. Dan kita akan ada sample size yang besar. Contoh macam blackjack. Okay, Abang Fendi lagi rasa itu lebih senang, paling simple yang kita tahu workable untuk kita. Contoh macam blackjack ataupun apa-apa game dalam gamble punya dalam kasino. Kasino dia tahu, contohnya dia ada 4.5% edge over players. Dia tahu macam mana pun kalau ada sample size yang cukup besar, kasino akan generate 4.5 sen untuk setiap RM1 dimainkan dalam game. Dia tak perlu profit yang banyak. Dia cukuplah dia ada 4.5% je, dia dah cukup untuk dia. Dan benda ni dia tahu akan terjadi kalau dia ada sample size yang cukup besar. Bukan sekali dapat terus duit, tapi sample size yang besar. Dan ini termasuk, dia dah ambil kira lah, ada kadang-kadang ada player menang besar. Kita kena ingat dalam game kasino ni, siapa yang tak boleh bayangkan, kasino ni adalah player utama, dalam tu adalah player-player mainan. So ada player akan menang besar, ada player akan kalah. So player kalau menang besar, dia kuranglah untung dekat kasino. Tapi kasino nampak, in the long term, dia akan ada 45% profit dia. Untuk setiap RM1, 45 sen dia akan untung. Nampak kecil, tapi over the years, kalau ada 100 million yang ditaruhkan orang main dalam dekat dalam kasino tu, dia dah untung 4.5 million. Boleh nampak contoh kasino ni? Saya nak bagi contoh kaitan dengan trading pula. So, alamak, panjang Okay, persamaan kepercayaan. So, ini diorang percaya, kasino dan pro gambler ni, diorang percaya yang setiap individual hand, okay, bila pro gambler ada card, diorang main card. Diorang main-main menang. Next, card lain. Main-main kalah. Diorang percaya, statistically dia independent. Dia tak ada kaitan satu sama lain. Kad baru adalah kad baru. Diorang kalah, ada kad baru lain. Dia tak ada kaitan dengan kad yang sebelum ni. So, itu adalah statistically independent. So, dia sama dengan trading kita. Every trade kita, dia independent. Tak ada kaitan. Kita loss sekarang, next trade kita ambil, dia a whole new trade. Tak ada kaitan, sebelum ni kita loss ke win ke, buat ini probability dia mesti sama. Masih 50-50. Kita boleh win, kita boleh loss. Okay. So outcome dia akan random. Dia tak akan bergantung dengan kita punya result sebelum tu. Okay. So kalau kita fikir setiap hands individually, setiap trade kita individually, memang akan ada random, unpredictable events. Kita tak boleh nak teka. Dia tak boleh nak diteka langsung, tak ada kaitan satu sama lain. Maka on collective basis, kalau kita ada trade yang cukup besar, dimainkan, trade cukup banyak, pattern akan keluar yang hasilkan statistically reliable outcome.
So kalau kalau kita dah yakin dengan age kita dan kita tahu setiap trade kita tu tak ada kaitan satu sama lain dan kita tak ada kontrol benda tu, tapi yang kita tahu adalah kalau kita ada cukup sample size yang besar, statistik akan datang. So statistik akan ada reliable outcome, dia akan keluar. Contohnya mungkin dapat 30-40%. Kalau macam kasino 4.5%. Kalau kita mungkin dah 10 kali pun kita loss, tapi kita kena, kalau kita dah memang dah contoh dah backtest, kita dah tahu, kita dah percaya dengan kita punya style, kita kena ada sample size yang besar, 100 trades, 1000 trades untuk biarkan statistik tu keluar dan tunjukkan result dia. Macam itulah. Faham? So, dia akan datang nanti. Akan ada masa banyak loss, tapi akan ada masa banyak win. So, sampai 1000 trades, maybe kita akan dah dapat apa statistik outcome yang kita nak, yang kita percaya boleh dapat, which is maybe 30%, 40% win rate, tapi masih profitable. So, macam tu lah. So, point dia adalah kita kena ada sample size yang besar. Untuk bagi peluang kepada age kita tadi, which is, macam age saya adalah trend following. Trend following pun ada masa kena ribas, kadang-kadang dia reverse. Tapi in the long term, kita kena percaya sample size yang besar akan bagi peluang age kita untuk prove themselves. Penat cakap. Okay? Okay. Tapi macam masa tak cukup. So, saya tak tahu kalau boleh extend, saya extend. Kalau tak boleh, terpaksa lah. Kita stop. Banyak tak habis sebenarnya. Macam mana, Tuan Eza? Berapa minit lagi, Dok? Boleh kot? Sebab Q&A pun kita ada few question. Boleh kot? Sambung sikit lagi? Boleh. Alright, okay. Okay, sambung sikit lagi. Banyak lagi ni. Okay, so dalam probability punya, dalam kita punya trading punya belief, apa yang membuatkan kita nak berfikir secara probability tu sedikit susah, sebab dia ada dua layers of belief dalam kita punya view memandang trading ni. Probabilistic trading. Itu yang buat dia susah. Sebab dia kontradik antara satu sama lain. Yang pertama, layer pertama adalah level micro. Dalam secara mikronya, kita kena percaya setiap trading kita adalah unpredictable antara satu sama lain. Kita tak tahu apa yang akan keluar. Dia 50-50. Macam kita baling duit shilling. Setiap kali kita baling duit shilling, kepala ke ekor, kita tak tahu. Dia 50-50. Masuk yang kedua pun kita tak tahu juga. Trading dia macam tu. Dia adalah 50-50 for every trades. Kita boleh, bila kita kata 50-50, maksudnya dia boleh jadi loss 10 kali loss. Tapi secara makro dia, in a bigger view, kita kena percaya outcome selepas satu siri trades dimainkan, a big enough of sample size, relatively kita boleh predict result. Itu. So dia agak kontradik, yang kadang-kadang itu yang buat dia susah untuk kita adopt benda ni, mindset ni dalam diri kita. Contohnya, belief layers dalam FCPO. Contoh, kita tengok secara nak buat secara ringkasnya adalah, okay, dia masih ada downtrend line. So, masih short. Okay, dia masih short. So, kita mencari short je. So, ada masa kita short, dia pop ke bawah sini, kita untung. Ada masa dia reverse naik atas, kita rugi. Lepas tu dia turun balik bawah, kita untung. Lepas tu dia reverse jauh ke atas, kita rugi. Lepas tu dia turun balik, dia naik balik, kita rugi, untung, rugi. Tapi kita kena tahu yang kita tak tahu bila market akan reverse, bila dia akan turun. Tapi kita kena percaya yang kalau kita follow style kita ni, bila downtrend line, kita cari short je. Ni contoh lah. Kita cari short je, walaupun kita ada untung, rugi, selepas berapa hari ni. Ini bukan berapa hari, ni sekejap je ni. Ni 4 hari. Dah 19 hari bulan sampai 24, ada mungkin dah 100 trade kita masuk, kita akan untung. Sebab kita dapat, dan ini kena ambil kira lah macam mana risk reward kita pula, semua risk management kita. Tapi kita masih akan untung. So itu kita kena percaya. So boleh nampak ke contoh dia? So in a level micro, kita tak tahu. Dia tak ada kaitan satu sama lain. Boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Tapi overall, kalau kita follow je style yang macam ni, kita tahu akhirnya kita akan untung. Sebab lagi banyak short daripada long. Macam tu contoh dia. Okay? Nampak? So macam mana kita boleh kata certain? Macam mana kita boleh kata macro level, secara overview dia, adalah certain yang kita boleh dapat statistik outcome yang kita nak tadi. So kita kena berdasarkan variable yang kita dah tahu lebih awal dan dah didesign. Kita dah study benda tu, kita dah kaji, okay, kalau kita dah buat backtest, walaupun backtest ni saya pernah share dekat channel saya, dia adalah useless up to some point, dia adalah useless. Sebab apa? Kita panjanglah cerita. Tapi kena buat backtest juga, tapi backtest yang berpurpose. Kita nak tengok
kemenjadian sedikit style kita macam mana, tapi dia boleh jadi tak jadi in the future. Tapi kita nak tahu secara overall, dia okey ke tidak. So ini bila kita dah yakin, itulah edge kita tadi. Bukan sebab tak ada emotion, sebab lain. Sebab senang cerita, sebab market adalah random. Itu sebab yang senang lah. Tapi bukan kata tak penting backtest, penting juga, tapi purpose backtest kita adalah untuk memahami edge, kekuatan kita punya style of trading lah. Okay. Okay. So, constant variables, ini ada faktor yang kita nak constantkan adalah rule of the game. Sebab kita takkan tahu market nak ke mana, tapi kita kena, bila sample size cukup besar, kita kena percaya dan pernah dibuktikan kepercayaan kita. Dia bukan percaya yang membuta tuli, dia kena pernah dibuktikan based on backtesting kita, yang kita still boleh profit kalau cukup besar. Dia masalah sikit kalau kita nak elaborate sikit adalah kalau kita tak pernah try betul-betul banyak, dan lepas tu bila kita dah try ke banyak rugi, kita mula tak percaya dengan style kita. So, tapi kesilapan kita waktu tu pula adalah sample size tak cukup lagi. Untuk edge itu terbukti, boleh sebab boleh jadi je trading style kita apa-apa pun, first 10 trade semua rugi, mungkin first 20 trade semua rugi, pun possible untuk dapat. So masa tu kita akan goyang, tukar style lain pula. So itu bukan masalah teknik, boleh jadi masalah teknik lah, tapi boleh jadi masalah diri kita sebab kita tak berikan size yang cukup besar untuk style kita membuktikan diri dia, macam tu. Sample size roughly berapa perlukan yang enough? So ini soalan susah. Dia kena bergantung dengan kita lah. Sebenarnya bergantung dengan kita. Macam saya, maybe 100 to 500 is okay. Dan dia bergantung. Kenapa saya susah nak jawab? Sebab dia akan bergantung dengan berapa banyak time frame apa kita guna. Kalau lebih kecil, mungkin lagi banyak sample size dia perlukan. Sebab lagi banyak kita trades. Bila lagi besar time frame, kita ambil lah sikit je. Sebab kita ambil trade pun sedikit. So dia akan kena bergantung dengan style kita juga macam mana. Okay. So inilah kepercayaan pada dua benda ni. Dia tahu dia ada edge dan dia tahu dia ada sample size yang besar, casino dan pro gambler dan pro trader power. Dua benda ni antara faktor penting, okay, untuk keberjayaan kita. So bila kita dah percaya dengan dua benda ni, dia akan menghalang diri kita daripada membuat benda yang sia-sia untuk cuba predict outcome setiap daripada trading kita. Itu benda yang sia-sia. Kita nak predict. Contoh, Amir, boleh profit ke tak ni? Soalan yang sia-sia. Sebab kita takkan tahu benda tu. Boleh kena TP ke tidak? Kena stop loss ke tidak? Boleh naik ke tidak? Boleh turun ke tidak? Ini adalah contoh soalan yang sia-sia. Sebab kita takkan boleh predict outcome setiap trading tu. Kita tak boleh kawal benda tu. Dan bila kasino dan pro gambler dah terima hakikat tu, diorang tak perlu tahu pun apa akan jadi untuk buat duit secara konsisten. Diorang tak perlu tahu. Takkan diorang nak tengok kan setiap game dekat kasino tu, okey, kau untung ke tidak? Yang ni boleh untung ke tak? Yang ni boleh rugi ke tak? Diorang tak pedulikan benda tu. Sebab diorang tahu, okey, aku buka kasino ni, malam tutup nanti aku akan untung. Atau selepas sebulan aku akan untung. Dia akan tahu. Semua orang main tu sendiri, nanti diorang main dah puas-puas, tapi aku akan untung akhirnya nanti. Diorang dah tahu benda tu akan jadi kalau ada sample size yang cukup besar. Dan itu juga sepatutnya yang kita adopt lah dalam mindset kita. Kita tak perlu letak special significance ataupun emosi dalam setiap trade kita. Tak perlu peduli pun. Dia akan kena TP ke, kena stop loss ke, kita tak perlu, bukanlah tak perlu peduli 100%. Tak perlu peduli sangat. Sebab kita akan boleh predict 100%. Kita nak kena seimbangkan benda tu. Sebab sekarang kita akan put banyak emosi. Kenalah TP, janganlah kena stop loss. Tolonglah jadi. Itu benda-benda emosi yang kita letak. Traders yang profesional, dia akan buangkan benda tu. Sebab dia tahu benda tu sia-sia. Kita takkan tahu. Dia akan kena TP ke, kena stop loss ke. Kita boleh adjust style kita je supaya boleh ada edge yang strong sikit dekat market. Dan bila kita ada satu mindset yang macam ni, inilah probability mindset, kita tak tertekan dengan unrealistic expectation. Kita tak ada unrealistic expectation tu sentiasa betul. Kita tak ada expectation tu. Dan tak ada ego yang masuk campur untuk pastikan kita sentiasa betul. Sebab kita dah tahu dan faham setiap trade adalah statistically independent antara satu sama lain. Kita takkan boleh teka apa yang akan jadi. So diorang kekal relax, gambler ni kekal relax sebab diorang committed, diorang biarkan aku gamble kan, masuk, follow je style dia. Masuk. Bila trading follow je. Kalau masuk TP, kalau masuk TP. Dan bila sample size yang cukup besar, diorang akan still win. So itu antara kunci dia lah, probability mindset.
So ini sama antara gambler dengan traders. Okay, ini tak apa, kita skip dulu. Last, okay, ini banyak isu-nya. Last sekali, okay. So ada 5 fundamental truth last sekali sebelum kita tutup untuk menjadi probabilistic trader. So untuk kita ada probabilistic mindset, so ini 5 point yang kita kena adopt based on Mark Douglas. Kita kena binda ini mental structure yang kita kena ada untuk kita konsisten dengan probabilistic punya fundamental. Which is yang pertama adalah kita kena truth yang pertama, apa sahaja boleh jadi. Apa sahaja boleh jadi dekat market. Boleh jadi dia naik, boleh jadi dia turun, kita takkan pernah tahu. Bila kita kata, kita rasa dia boleh naik, dia seolah-olah kita tahu siapa yang akan masuk ke dalam market. Kita kata, aku rasa hari ni FCP boleh naik ni. Dia macam seolah-olah kita tahu, okay, hari ni ada Jerung nak beli sawit banyak ke, nak jual sawit banyak. Sebab orang yang menggerakkan market kan, the big money. Tapi kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu bila benda tu akan jadi. So, kita kena adopt mindset, anything can happen in the market. Yang kedua, kita boleh buat duit tanpa perlu tahu apa akan jadi. Asalkan kita ada edge, kita ada big enough of sample size, kita boleh buat duit tanpa perlu tahu apa yang akan jadi dalam market. So, penting untuk kita faham benda ni dan kita percaya benda ni. Okay. So, kita tak payah expect market akan pergi dekat direction kita. Kita nak long, tiba-tiba kena dekat loss. Biar, okay je. Kita tak penting pun kita nak tahu apa akan jadi. Kita just follow trading style yang dah kita percaya dengan edge dia. Yang ketiga, ada random distribution di antara win dan losses kita yang define edge kita. So, kalau kita percaya benda ni, edge kita ni adalah akan terhasil mungkin selepas 100 trades, 300 trades, tak tahu berapa banyak. Tapi akan ada random distribution di antara 300 trades yang tadi, win dan losses tu akan randomly distributed. Boleh jadi loss, so win. Loss, baru win banyak. Dia randomly distributed simply sebab it is a probability. Every trade adalah independent antara satu sama lain. So, bila kita dah percaya benda tu, kita akan rasa tenang sikit. Walaupun dah ada loss berderet, kita mungkin akan buat analisis, tengok betul ke tidak, aku dah follow ke tidak plan aku. Itu je yang kita kena buat. Bukan kena buat, kena tukar teknik lagi ni. Itu dah mindset yang salah. Kalau kita dah faham nombor 3 ni, kita akan cuba untuk berlapang dada dengan style yang kita dah percaya boleh buat duit. Okay. Yang keempat, ini edge tadi. Edge hanyalah satu probability yang lebih besar untuk satu perkara jadi berbanding dengan yang lain. So, itu adalah edge secara simple dia juga. Okay. Dan yang kelima, setiap momen dalam market adalah unik. Boleh jadi setup yang sama keluar. Market naik, pullback. Setup yang sama keluar. Tapi result dia boleh jadi berbeza sebab setiap momen dalam market adalah unik. Contoh pullback yang pertama, players orang yang masuk ke dalam market dan yang menggerakkan dia berjaya rebound naik ke atas adalah orang-orang yang berbeza dengan players yang kedua. Kita kena faham kalau kita go deeper dalam market kan. Orang yang menggerakkan market ni adalah trader semua. Mungkin ada 10,000 traders, 100,000 traders. Tapi yang first tu ada 100,000 traders, ada lebih ramai yang percaya market ni boleh naik. So, ramai tekan buy. So, dia naik ya. Tapi orang ni, dalam pullback yang kedua, dah jadi orang yang lain. Mungkin ada bertambah orang, mungkin berkurang orang, mungkin berbeza bilangan. So, dia adalah momen yang unik. Boleh faham tak? Dia punya konsep dia macam tu. Kalau kita nak go deeper lah, apa yang menggerakkan market. So, dia adalah unik. So, anything can happen in the market. So, tak perlu, memang susah lah untuk kita tahu apa yang akan datang. Sebab, setiap player pun berbeza. Every second, every player are different. Kita pun masuk, ada masa kita tak masuk. So, player lain pun sama. Ada masa, dia takkan 100% orang yang sama masuk, orang yang sama tekan buy, orang yang sama tekan short. So, dia berbeza. So, dia adalah unik. So, from there, itulah saya rasa kesimpulan dia tentang saya cuba habiskan yang itulah tentang probabilistic mindset dalam seorang traders. So, sebelum kita tutup, cuba kita share juga supaya kita boleh tambah banyak sangat. Kita share sikit, setiap orang satu, apa yang korang dah belajar daripada sesi malam ni. Kita recap balik cara ringkas daripada tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum kita buka Q&A lah sekejap. So, buka kepada menti.com lagi sekali, masukkan kod dekat gambar di atas. 72322890 dan cuba sharekan apa yang kita dah belajar sesi malam ni supaya kita melekat sikit.
Kita bagi dalam seminit untuk share. At the same time, boleh juga tanya soalan dekat ruangan Q&A lah sambil kita ni. Sama-sama. Alright, ataupun boleh lah kita share dekat ruangan chat pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh tengok balik sama-sama. We cannot win all, but we can lose it all. Stick to our technical plan. Alright. Jangan terlalu ekstrim dengan market, apapun boleh terjadi. Believe on our age, alright. Okay. Alright, so kita boleh buka pada Q&A kot. Dan untuk siapa yang ada soalan juga, boleh jugalah. Boleh PM saya dekat Telegram juga kalau ada soalan apa-apa. Sebab tak sempat nak habiskan semua, tapi Alhamdulillah banyak juga yang kita belajar, especially on the age, especially juga dengan kena ada sample size besar. Sebab biasalah kan, bila trader ni dia suka nak tukar-tukar teknik kan tau. Bila dah tak ready tu mulalah dia nak improvise itulah apa semua kan. Lepas tu belajar new holy grail, lepas tu belajar dengan sifu baru apa semua. So memang is something yang memang yalah common lah dalam dunia ni kan. Tapi as we go along, kita pun dah find kita punya age. Saya first time dengan age tu, tapi kita faham lah is something yang memang kita dah percaya, yang kita rasa benda ni memang boleh buat duit in the long term. So janganlah tukar-tukar teknik, janganlah tukar-tukar apa yang kita punya style. So insyaAllah kita istiqomah dan kita proceed lah. Okay, terbaik. So terbaik dok. So seterusnya kita akan buka ke sesi Q&A. Kita mungkin boleh layan a few questions sebab kita pun dah 10 lebih ni. So macam mana nak tanya soalan? First of all, you kena pilih Q&A. Sebab kat chat tu mungkin dia laju sangat, takkan dia terlepas pandang. Dan make sure you ask all co-host. Barulah kita akan dapat you punya soalan. Dan barulah kita boleh ajukan kepada Dok Amir. Dan sudi saya ingatkan, you all semua, tolong isi borang malu malas. Ya, sebab Busa ni nak tahu juga kan, kita dah hujung-hujung session ni kan, kita pun dah sampai ke penghujung tahun ni. So insyaAllah pun kita ada few lagi satu lagi sebenarnya webinar yang kita ada, yang kita akan ada untuk tahun ni. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba Busa nak tambah ke apa. Tapi you boleh masukkan you punya komen, you punya feedback, you punya kata yalah kan, sebarang maklum balas yang kita boleh buat penambahbaikan untuk hujung tahun ni atau untuk tahun depan. So insyaAllah kita akan ambil that feedback dan kita akan ajukan kepada Busa. So dia akan implement untuk sesi-sesi yang akan datang. So terima kasih pada yang dah isi borang maklum balas. Cepat je kan, dalam masa seminit. Memang rasa semua all of you kan, boleh lah kan, ambil masa dalam seminit sambil-sambil nak type soalan ke, you punya apa yang you cuba nak ajukan soalan, boleh. Tapi sebelum you tinggalkan kita sesi ni, tolong jawab you punya isi feedback form tersebut. Dan pihak admin pun dah masukkan dia punya link dekat kita punya chat box tadi. Okay, so mungkin kita boleh ni lah kan, sama ni borang maklum balas dia kan, borang maklum balas. Siapa yang nak ni kan, tolong bagi kerjasama sebelum kita leave our session ni, kita isilah beramai-ramai. Okay Dok, boleh ke sesi Q&A? Boleh. Okay, terbaik. Siapa ada soalan, jemput tanya soalan. Yes, kan, soalan pun mungkin tak berapa banyak sangat, tapi mungkin Dok dah jawab dah awal tadi kan, ada method soalan daripada Muhammad Hanizam. So bila dia tanya kalau ada method yang tak guna stop loss tu, apa komen doktor? Saya dah tahu dah jawapan dia, tapi just for recap balik lah kan, siapa yang tak ada stop loss ni apa musibah yang bakal melanda ke macam mana? So jawapan dia adalah self-explanatory lah. Maksudnya memang bagi saya, mungkin ada orang pendapat lain, saya respect pendapat tu, tapi bagi saya obviously memang takkan, mungkin ada masa dia akan ada lucky, ada luck dia, ada rezeki dia terkena tipi. Tapi kita ingat benda ni adalah long punya run. Mungkin selepas 100 trades akan lagi banyak dia kena margin call, bukan stop loss lah. Sebenarnya tak lepas stop loss kan, kena margin call, dia akan wipe semua profit dia. Baik doktor. So soalan seterusnya daripada admin. Admin pula tanya soalan. Ada tak any books in BM tentang psikologi dengan mindset ni? Ada tak? Dalam BM tak ada. Dalam English ada banyak sikit. Kalau ada yang dekat depan saya sekarang untuk saya share, antaranya adalah ni, Trading in the Zone, Mark Douglas. Kita ada buku Mastering Trading Psychology by Andrew Aziz. Ada juga buku Think and Trade Like a Champion, Mark Minovini. Ada buku The Psychology Trading by Bin Steenbergen. Ni antara yang famous juga, Bin Steenbergen ni. Dia ada listed dalam Market Wizard punya interview. Dan Trading Psychology 2.0 by the same author, Steenbergen juga. So English yang banyak lah, Melayu tak banyak. Melayu tak ada yang saya tahu. Betul. So dan kebanyakan buku pun boleh beli mana? Kena kuliah ke online ke macam mana? Tak lah.
Saya banyak Amazon dan Kinokuniya. Amazon. Okey, terbaik. So, bolehlah usah-usah atau survey-survey buku tersebut dan dapatkan dia di bookstore. Kalau tak ada kat physical bookstore, boleh beli online. Terbaik, doktor. Last soalan. Kita pun dah punca rancangan ini daripada Habibah. Tanya, boleh tak bagi sampel fear-based errors? Kan, ketakutan. Ada Uh, komen? Fear-based error, kalau just based on the keyword itself, adalah error yang kita buat disebabkan takut. So kalau tengok contoh saya bagi tadi, antara contoh ketakutan, kalau Mark Douglas, dia define kan ada 4 jenis ketakutan. So ada yang takut sebab takut FOMO, for fear dia missing out. Ada yang fear sebab fear of doing mistake, dia takut buat salah. So ini contoh-contoh error yang disebabkan ketakutan tu tadi. Dia nak masuk tapi takut silap, takut lost. Nak masuk tapi dia masuk sebab FOMO, ketakutan tertinggal. Nah, itu contoh fear-based error lah. Ya, lagi satu paralysis apa? Analisis. Kan, bila dah belajar macam-macam, dah belajar macam-macam sampai nak tekan pun dah takut kan. Tak tahu yang mana betul, tak tahu yang mana kita kena follow. Okey, terbaik. So terima kasih lagi sekali kepada Doc kerana sudi meluangkan masa. So insya-Allah kita jumpa lagi di sesi. Tapi juga nak maklumkan kan siapa yang ada tanya tadi kan, next session kita bila, so you boleh scan QR code dan juga pihak admin pun dah bagi link di ruangan chat tadi. So bolehlah kan daftar siap-siap. Orang kata benda ni percuma saja. So tak rugi, you tak akan rugi satu sen pun. So just attend, make yourself available sebab sesi ni memang sangat-sangat membantu, especially kita tak kisahlah baru ke lama ke, at least dapat that ilmu untuk kita pelbagaikan kita punya input daripada speaker-speaker yang berbeza. So next session kita ada dalam English, ada dalam Mandarin, lepas tu last kali dalam bahasa Melayu tentang November, 28 November. 28 November ni bolehlah kan sign up. Itu saya share juga Yes. Kan, Doc yang kata finale. Finale kita pada tahun ni insya-Allah. So daftar siap-siap sebab nanti kita akan dapat notification, kita dapat reminder, boleh add to calendar apa semua. So bolehlah lock you punya date siap-siap. Okay? Dan siapa yang nak attend kita punya online workshop, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, dia percuma juga. Kan? Dia lebih kata intensif dan dia hands on. So you boleh attend sesi bila dalam bahasa Melayu dia on the 4th of November dan kita punya English session kita pada 2 Disember. So daftar siap-siap sebab apa dia hanya terhad kepada 50 saja. So siapa yang daftar tu kenalah make sure you attend kita punya workshop nanti. Okay? Kalau nak tahu lebih lanjut kan, kat mana nak tengok kita punya calendar of event, kita ada dekat www.excellent.com/events. So pihak admin pun dah masukkan link tersebut. Bolehlah go through, boleh klik dan daftar siap-siap. Setiap daripada kalender tu, you boleh klik dekat situ dan dapat details tentang dia punya apa isi kandungan dia, apa modul dia semua, dan siapa speaker dia, boleh register siap-siap. Okay? Sudi kita ingatkan bahawa pihak Bursa Malaysia dia ada kita panggil DTS atau Derivatives Trading Simulator, especially kita newbie ni, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau kita mungkin dalam fasa nak kumpul modal ke apa semua, boleh, tak ada masalah. So maknanya di samping-samping kita belajar ilmu, kita timba ilmu, kita nak buka account dengan broker, futures broker apa semua, so boleh kita guna platform tersebut DTS ni dan kita boleh trade olok-olok. Kalau tak silap saya, dia siap ada buat challenge lagi. Kata siapa yang nak dapatkan challenge, nak dapat reward apa semua dalam bentuk touch and go, boleh kan. You register siap-siap, buka account, belajar trade. Nanti bila dah ilmu dah serap masuk dalam kita punya ni, bolehlah kita implement dalam real trading, kita punya guna duit sebenar. So tambah ilmu, at the same time kita boleh sharpen kita punya skills. Okay, dan last but not least, kita nak juga inform you all tentang kita ada Bursa Academy. Dia under Bursa Marketplace. Bursa Marketplace ni saya rasa semua dah tahu kan, Bursa Marketplace. So sekarang kita ada Bursa Academy. Kat dalam tu lagi macam-macam lagi information yang you boleh ambil manfaat dalam bentuk macam-macam. So kita akan tambah lagi ilmu yang kita ada. So insyaAllah it will make us become a better trader in the future. Okay, so saya rasa setakat itu saja kita punya sesi pada malam ni. So insyaAllah kita jumpa lagi sesi yang akan datang. Saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada Dr. Amir sudi meluangkan masa untuk kita punya sesi pada malam ni. Nak ucapkan terima kasih juga kepada Bursa Malaysia selaku kita punya sponsor pada event malam ni. Terima kasih juga kepada Excellent selaku kita punya organizer pada malam ni. Dan last but not least, semua yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa daripada 8.30 tadi sampailah ke 10 suku. Dah terlajak sikit 15 minit. Tapi tak apa, benda ni memang
realiti dan benda ni yang sangat-sangat jarang diketengahkan kat Malaysia ni tentang trading psikologi. So insyaAllah kita dapat sedikit manfaat daripada perkongsian Dr. Amir pada malam ni. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi 28 November dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa lagi insyaAllah.